InsyaAllah. Assalamualaikum. Okey. Kita dah ada 7 orang, kita boleh jalan dulu perlahan insyaAllah. Hari ini kita akan sambung surah Ar-Ra'du. Muka surat 252, ayat yang ke-22. 252, ayat yang ke-22. Okey? Okey, baik, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Muka surat 252, ayat yang ke-22. Kita sekarang sedang bincang ciri-ciri ulul albab. Ciri-ciri ulul albab. Okey, ayat 22. Wa dan alladzina orang-orang yang sabaru bersabar. Sabaru bersabar. Ibtigha'a kerana mencari. Ibtigha'a kerana mencari. Wajhi, wajah, tak payah terjemah wajah. Maksud wajah kat sini keredaan. Akan nak terjemah mencari wajah Tuhan mereka, keredaan. Terjemah wajhi kat sini keredaan. Rabbihim, Tuhan mereka. Rabbihim, Tuhan mereka. Okey. Wa dan aqamu mereka mendirikan. Aqamu mereka mendirikan as-salat, salat. As-salat, salat. Wa dan anfaqu mereka menginfakkan, they spend out, infakkan. Mimma sebahagian daripada apa yang. Mimma sebahagian daripada apa yang. Allahu Akbar. Terjemah mimma sebahagian daripada apa yang. Razaqnahum kami rezekikan kepada mereka. Razaqnahum kami rezekikan kepada mereka. Sirran secara rahsia. Sirran secara rahsia. Wa dan alaniyatan terang-terangan. Alaniyatan terang-terangan. Wa dan okey. Yadra'una mereka menolak. Yadra'una mereka menolak. Bi dengan al-hasanah kebaikan. Mereka menolak kebaikan. Mereka menolak dengan kebaikan. As-sayyi'ah akan kejahatan. As-sayyi'ah akan kejahatan. Ulaika mereka itu. Ulaika mereka itu. Lahum bagi mereka uqbad dar kesudahan yang baik. Uqbad dar kesudahan yang baik. Okey, baik, terjemahkan dia. Tuan Hadi Izali Sulaiman terjemahkan ayat pertama kita ini, boleh? Boleh Ustaz, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang bersabar kerana mencari keredaan Tuhan mereka, dan mereka mendirikan solat, dan mereka menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka secara rahsia dan terang-terangan, dan mereka menolak dengan kebaikan akan kejahatan mereka itu, bagi mereka kesudahan yang baik. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Izali. Uqbad dar tu maksudnya apa tahu? Dar tu rumah. Dar tu rumah. Uqbah tu kesudahan. Orang yang pergi travel, pergi belajar, pergi travel, pergi belajar, pergi cari rezeki, dia dapat balik semula ke rumah. Dia dapat sampai ataupun balik semula ke rumah. Baik ke tak baik nasib dia? Baik. Orang yang tak baik nasib dia pergi travel, pergi belajar ke, pergi cari rezeki ke, pergi haji ke, contoh. Mati dalam perjalanan, contoh. Maka secara zahirnya kita kata dia dapat nasib yang tak baik lah. Sesuatu berlaku pada dia dalam perjalanan, dia tak mampu nak balik semula ke rumah dia.
Adapun Uqbadar, maksud Uqbadar ialah orang yang dia travel mana-mana atas apa saja tujuan, last kali dapat balik semula ke rumah. Jadi nasib dia baik ke tak baik? Nasib dia baik. Itu maksud Uqbadar kat sini. Okey, baik. Minggu lepas, ayat 20 dengan 21, Allah dah cerita pada kita 3 sifat ulul albab. Ayat 19 tu, ayat 19 page yang sama ni, innama yatadhakkaru ulul albab, hanya sahaja orang-orang yang bijak. Ulul albab, orang-orang yang bijak mengambil pengajaran. Siapa ulul albab? Ayat ke-20, iaitu orang-orang yang tunaikan janji kepada Allah dan tidak langgar janji. Satu, ciri-ciri ulul albab, orang tunai janji. Yang kedua, ciri dia walladzina yasiluna ma amarallah, orang yang sambung, orang yang hubungkan apa Allah suruh sambung, apa Allah hubungkan. Kita dah terang minggu lepas. Yang ketiga, mereka takut kepada Allah, mereka takut hari hisab. Itu 3 sifat sebelum ni. Hari ni yang keempat. Ayat ni panjang macam banyak sifat dia, ayat ni 22 ni. Sebenarnya satu je, sabar. Sebenarnya satu je. Ciri-ciri ulul albab adalah orang yang sabar. Ciri-ciri ulul albab adalah orang yang sabar. Betul, jaga semayang, infak, sembunyi terang-terangan, menolak kebaikan, menolak kejahatan dengan kebaikan. Itu semua termasuk dalam kategori sabar. Jadi ayat 22 nampak macam banyaklah ciri-ciri ulul albab ni kan. Nampak macam banyak ciri-ciri ulul albab. Tapi sebenarnya satu je. Oh, dia satu dia, sabar. Sabar tu ada 4. Sabar itu ada 4. Pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Ketiga, sabar menghadapi segala ujian dan musibah. Keempat, sabar ketika awal-awal ditimpa musibah. Itu 4 kategori sabar. Itu 4 kategori sabar. Jadi, bila Allah sebut sabar dalam ayat ni, dia sabar kerana mencari keredaan Allah, bukan nak dapat nama, kemasyhuran, pujian orang. Dia nak dapat nama lah. Maksud dapat nama tu, dia nak orang kata dia ni orang paling sabar. Dia nak kata orang, dia nak orang puji dia orang yang paling kuat, paling teguh. Tak boleh. Dia bersabar semata-mata kerana Allah. Jadi bila sebut sabar, pertama kali jaga semayang. Sebab tu sabar saya sebut tadi, sabar dalam mentaati perintah Allah. Orang yang dia reda tak cukup duit. Orang yang dia reda isteri dia sakit, anak dia sakit, dia tak cukup duit belanja semua. Dia makan nasi kosong je hari-hari. Seminggu sekali je ada rezeki lebih untuk beli beras, untuk beli lauk contoh. Dia reda perkara tersebut. Tapi dalam masa sama dia tak semayang. Dalam masa sama dia tak semayang. Layak tak dia masuk kategori sabar? Tak layak. Tak layak. Dia dikategorikan dalam kategori sabar. Sabar ni maksudnya, hidup ni susah macam mana sekalipun, perintah Allah tetap dia tak tinggal. Itu baru sabar. Ini hidup susah, duit tak cukup, kaya pagi makan pagi, kaya petang makan petang, tapi tak semayang. Lepas tu, dia pun berkata, sabar, reda je lah, tak hadap pun. Tak, tu bukan sabar, tu reda tu. Tu jahil lah. Orang yang bersabar maksudnya, di sisi Allah, orang yang susah macam mana pun hidup dia, terdesak macam mana pun keadaan dia, situasi dia, dia tetap jaga semayang. Sebab tu, dalam bab sabar ni, Allah sebut semayang dulu. Yang kedua, menginfakkan harta. Nak kena sabar juga. Nak buang perasaan kedekut, nak buang perasaan sayang harta. Okay? Nak bagi duit belanja kat isteri, nak bagi duit belanja kat anak-anak, kena sabar juga. Sebab duit kita bagi makin berkurangan. Tapi perlu sabar. Sama ada infak tu infak wajib, nafkah anak isteri, zakat, itu infak wajib. Apa infak sunat? Bagi sedekah kat orang, sedekah kat masjid, sedekah rumah anak yatim. Jadi orang yang berani ataupun sanggup mengeluarkan harta dia, sama ada secara sembunyi dan terang-terangan, semua dia termasuk kategori sabar. Ada setengah sedekah, ada setengah infak, bagus buat terang-terangan. Contoh zakat. Zakat. Kita bagus bagi zakat secara terang-terangan. Apa tujuan dia? Untuk mengelakkan fitnah. Kita kaya, contohlah. Orang tak pernah nampak kita bayar zakat. Orang mungkin akan kata, dia ni kaya tak bayar zakat. Ataupun infak yang sunat buat terang-terangan apa dia? Sumbangan orang ramai. Saya kutip duit sumbangan orang ramai untuk bantu orang susah kampung saya. Contohlah, saya kutip duit sumbangan orang ramai untuk bantu orang-orang susah kat kampung saya. Contoh. Jadi saya sedekah pada orang kampung saya secara terang-terangan. Bagus ke tak bagus? Bagus. Untuk mengelakkan fitnah. Nanti orang cakap, Ustaz tu ambil duit, betul senyap, tak tahu apa duit tu, tak tahu gimana. Jadi bila saya sedekah terang-terangan, niat saya, tujuan saya supaya bukan nak tunjuk bagus tak, supaya orang yang bagi sedekah tu tahu ke mana duit dia pergi. Itu tak jadi masalah. Tak bolehlah kata, siapa yang sedekah secara sembunyi-sembunyi dia nak redha Allah.
Siapa sedekah secara terang-terangan dah tu bukan redha Allah tu nak nama. Kita bukan ditugaskan untuk judge niat orang. Kita sedekah kita sendiri kita dalam sedekah kita sendiri kena ikhlas kerana Allah. Orang lain dia masuk TV3, cek besar pintu, sumbangan ikhlas, cek besar pintu. Okey? Kadang-kadang dia tak nak buat, tapi TV yang panggil, media panggil, suruh buat tu, suruh buat ni, dia buat je lah. Tapi dia sendiri kita tak tahu niat dia. Okey, tengok muka surat 46. Tolong baca 46 Puan Sharifah Husna, page 46. Baik, Ustaz. Ayat 271. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang yang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan sebahagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah Maha teliti dengan apa yang kamu lakukan. Okey, terima kasih Puan Sharifah Husna. Jadi apa maksud kata-kata tu? Apa maksud ayat ni? Kalau kamu sedekah secara terang-terangan, baik. Baik bila? Tadilah suasana tadi. Suasana, situasi kita kata dia pegang duit orang, dia kutip duit orang ramai, ataupun dia orang kaya, dia sedekah, dia bayar zakat secara terang-terangan. Baik. Untuk mengelakkan orang fitnah dia. Tapi kalau bukan dalam suasana tersebut, sedekah dia sendiri individu, maka tak perlu dihebohkan pada orang ramai, bagi secara sembunyi-sembunyi lebih baik. Okey, baik. Orang yang bersabar, orang jaga semayang, orang infak harta, dan juga yang ketiga, ciri orang sabar dalam ayat ini yang ketiga adalah mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang buat jahat kat kita, kita boleh buat jahat balik pada orang. Maksudnya kita balas sama macam dia balas. Boleh? Boleh. Orang buat jahat kat kita, kita buat jahat sama dengan dia, kat dia. Boleh? Untuk balas? Boleh? Ada dua ayat menunjukkan boleh balas balik. Pertama surah An-Nahli. Kalau baca dia, Puan Suraya Haidar, boleh? Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Allah kata. Muka surat 281 ayat 126. Puan Suraya Haidar 281 ayat 126. 281. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Okey. Terima kasih Puan Suraihan. Itu satu. Kalau kamu nak balas, balaslah sama. Sebagaimana kamu disiksa, jangan lebih-lebih pula. Itu satu. Bolehlah nak balas, boleh. Satu ayat lagi. 487, page 487. Kalau baca Puan Izawani, muka surat 487. Ayat yang ke 40. Ayat yang ke 40. Boleh? Puan Izawani ada? 487 40. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu hendak membalas, maka balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang serupa. Dalam pada itu, sesiapa yang memaafkan kejahatan orang dan berbuat baik kepadanya, maka pahalanya tetap dijamin oleh Allah dengan diberi balasan yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang zalim. Okey. Terima kasih Puan Izawani. Tengok. Boleh balas tak? Boleh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. And the recompense of an evil is evil like thereof. Boleh. Tak nak balas macam sama boleh. Tapi siapa maafkan, dia maafkan, dia perbaiki hubungan, maka Allah kata dia akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia nak beritahu kalau orang buat jahat kat kita, kita balas kejahatan dia. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tak ada masalah pun. Tapi kalau kita maafkan macam dalam ayat sekarang, antara ciri-ciri orang sabar ialah orang yang memaafkan. Orang yang memaafkan orang lain tu termasuk ulul albab. Jadi kalau kita nak jadi ulul albab, maafkan orang. Bukan sekadar maafkan. Buat baik pada orang buat jahat pada kita. Bukan semua orang. Kalau kita mampu buat macam tu, Masya Allah. Musuh,
ataupun lawan akan jadi kawan. Lawan akan jadi kawan. Tolong baca boleh Puan Salasiah. Puan Salasiah ada Ada Ustaz. 480. Ustaz, saya kena keluar pada kelas, cucu tak sihat, saya kena pergi tengok dia sekejap. Okey, baik boleh. Semoga Allah sembuhkan cucu puan insya-Allah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puan Salasiah. 480 ayat berapa Ustaz? 34. 34. Auzubillah minasyaitonirrajim. Kebaikan itu tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Sehingga orang yang ada merasakan permusuhan antara kamu dan dia adalah seperti teman yang setia. Okey. Tengok, terima kasih Puan Salasiah. Allah kata baik dengan buruk tak sama. Tolaklah keburukan dengan cara yang paling baik. Orang tu bagi najis, kita bagi bumi. Orang tu kata jahat-jahat kat kita, kita cakap elok-elok dengan dia. Maka apa kesan dia? Kesan dia Allah Ta'ala kata, nanti di antara kamu dan di antaranya yang sebelumnya ada permusuhan, seolah-olah dia akan jadi rakan yang setia. Maksudnya macam ni, lepas kita buat baik pada orang buat jahat, nanti orang yang memusuhi kita tu dia akan jadi baik dengan kita. Tapi kalau dia buat jahat, kita buat jahat juga, apa jadi dia? Walaupun boleh tadi, dia akan jadi makin teruk permusuhannya, melarat-larat pula permusuhan. Dalam sebuah hadis daripada Imam Ahmad, daripada Uqbah bin Amir, ni akhlak Nabi daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, Ya Uqbah bin Amir, wahai Uqbah bin Amir, sil man qata'ak. Ni akhlak Nabi ajar kita. Tak wajib buat, tapi kalau dapat buat, terbaik. Sil man qata'ak, sambunglah hubungan dengan orang yang nak putuskan hubungan dengan kamu. Orang tu buat kering, buat sombong, buat apa lagi? Buat sombong, buat kering, tak nak bercakap dengan kita, tak nak kawan dengan kita. Kita tetap buat muka tak malu kawan juga dengan dia. Beri salam juga kat dia, senyum juga kat dia. Kita layan macam tak ada apa-apa kita dengan dia. Contoh. Yang pertama, silman qata. Yang kedua, wa'ati man haramak. Bagilah pada orang yang tak nak bagi kat kamu. Kalau kita kata apa? Eleh dia kedekut dengan aku kedekut kat dengan dia. Kenapa aku nak bagi? Aku pergi rumah dia, tengok buah durian masak, banyak belakang rumah dia. Dia tak offer sebiji pun kat aku. Nanti dia datang rumah aku, jangan harap aku nak bagi juga kat dia. Contoh. Tu kita lah. Tapi Nabi ajar apa dia? Dia tak nak bagi, biar tu hak dia. Kita ada lebih, kita rasa kita mampu bagi sedekah, kita bagi. Kita jangan pilih-pilih, dia ni kedekut dengan aku tak nak bagi kat dia. Dia ni tak kedekut, aku nak bagi kat dia. Boleh, tak ada masalah buat macam tu. Tapi akhlak Nabi ajar, bagilah pada orang yang tak nak bagi. Yang ketiga, Nabi SAW cakap pada Uqbah bin Amir, wa'fu amman zalamak. Buatlah, maafkanlah orang yang menzalimi kamu. Maafkanlah orang yang menzalimi kamu. Dan hadis lain, dalam riwayat lain, Nabi cakap lagi apa? Wa ahsin amman asa'a ilaik. Buatlah baik pada orang buat buruk pada kamu. Ni susah nak buat ni. Tapi nak jadi ulul albab kena buat lah. Nak jadi ulul albab kena buat. Siapa nak jadi ulul albab, dia kena buat lah. Ayat kita bincang sekarang ni. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Bahasa kasarnya, dia bagi najis, kita balas bumi. Dia bagi kata-kata nista, kita bagi kata-kata ucapan yang baik pada dia. Cakap senang. Tapi bila mana kita berada dalam suasana situasi tersebut, barulah tahu bagaimana kita ni bersabar ke tak bersabar. Ulul albab ke bukan ulul albab. Sekurang-kurangnya kalau kita diam tutup mulut tu lagi baik. Daripada keluar orang tu cakap kita binatang, kataan binatang dia tujukan pada kita, kita balas balik binatang kat dia. Padahal kita ustaz, kita ngajar bab sabar. Orang tu panggil kita dengan panggilan binatang, kita pun sebut binatang juga kan. Jadi di mana sabar tu? Mudah-mudahan Allah bagi kita taufik untuk sabar. Sabar tu bila orang tu diuji dengan perkara-perkara yang bangkitkan kemarahan dia. Sekarang tak ada orang mengata kita, tak ada orang kutuk ejek kita, fitnah kita. Kita bolehlah kata kita sabar. Tapi tengok masa kita ditimpa ujian tersebut, baru tahu sabar ke tak sabar. Jadi orang yang macam ni, Allah kata kesudahan mereka adalah kesudahan yang baik. Okey, seterusnya tulis iaitu. Ayat 23 tulis iaitu. Kesudahan baik itu apa dia? Iaitu Jannatu adnin, syurga adnin.
syurga adnin. Yadkhulunaha, yang mereka masukinya. Yadkhulunaha, yang mereka masukinya. Wa, dan man, orang yang salaha, berbuat baik, do righteous good deeds. Salaha, berbuat baik. Min, daripada abaihim, nenek moyang mereka. Wa, dan azwajihim, pasangan mereka. Wa, dan zurriyatihim, keturunan mereka. Wa, dan al-malaikatu, para malaikat. Al-malaikatu, para malaikat. Yadkhuluna, masuk. Alaihim, ke atas mereka. Min, daripada kulli babin, setiap pintu. Min, daripada kulli babin, setiap pintu. Tolong terjemahkan dia, Puan Tamsiah Syuaib. Terjemahkan Puan Tamsiah boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Yang jannatu adnin tu syurga apa? Syurga adnin. Syurga adnin. Itu terjemah dia. Syurga adnin yang mereka masukinya orang yang berbuat baik daripada Dan kena ada. Dan orang yang berbuat baik. Kena ada dan tu. Oh, dan. Wah. Dan orang yang berbuat baik daripada nenek moyang mereka dan pasangan-pasangan mereka dan keturunan mereka dan para malaikat masuk ke atas mereka daripada setiap pintu. Okey, terima kasih Puan Tamsiah Syuaib. Ayat kita 22 tadi Allah kata untuk mereka kesudahan yang baik. Jadi kesudahan baik tu apa dia? Inilah kesudahan yang baik, syurga adnin. Syurga adnin ni apa? Macam-macam pendapat ulama lah tentang syurga adnin. Tapi salah satu pendapat ulama tentang syurga adnin ialah dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abdullah bin Qais. Beliau berkata, ketika mana Nabi SAW, beliau berkata, ketika mana beliau menafsirkan surah, Nabi SAW menafsirkan ayat dalam surah Ar-Rahman. Nabi SAW menafsirkan ayat dalam surah Ar-Rahman, maka syurga adnin adalah syurga yang besar, bawahnya ada 4 syurga lain. Dalam satu syurga tu ada 4 syurga lain. Ini syurga adnin. Macam-macam pendapat lah. Dia kata syurga adnin tu lah syurga Firdaus. Okey, tak apa. Cuba tengok surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Tolong baca dia. Tuan Haji Aziz Dahari tolong baca boleh Tuan Haji Aziz? Ada? Tuan Haji Aziz Dahari ada? Ada Ustaz, ada. Okey. Surah Ar-Rahman. Sekejap saya cari muka surat. Muka surat 533. 533 ayat yang ke-46. Lepas pada tu terus skip 62. Jadi 2 ayat lah, 46 dan 62. Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada 2 syurga. Terus 62 terus 62. Dan selain dari 2 syurga itu, ada 2 syurga lagi. Okey, terima kasih Tuan Haji Aziz. Nabi SAW masa cerita tentang 2 ayat ni, Nabi kata jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima min fiddatin. 2 syurga yang pertama adalah daripada perak. Barang-barang dalam dia, apa saja dalam dia, semua daripada perak. Wa jannatani min zahabin. 2 syurga yang kedua, yang ayat 62 tadi, adalah daripada emas.
barang-barang dalamnya, apa saja dalamnya, semua daripada emas. Itulah yang dimaksudkan sebagai dua syurga. Itulah dimaksudkan sebagai syurga Adnin. Nikmat syurga, kehebatan syurga terlalu banyak dalam Al-Quran yang Allah cerita sekadar kita mampu boleh faham. Maknanya kalau Allah cerita detail sangat dalam cerita syurga pada kita, kita jadi macam makin tak faham. Ada benda kita mampu faham, ada benda kita tak mampu faham. Allah hanya cerita dalam Al-Quran sekadar yang kita boleh untuk faham. Itu pun tak mampu faham betul-betul lagi. Yang penting dalam hadis Nabi sebut tentang syurga, mala ainun ra'at, nikmat yang tak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan tak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyarin, dan tak pernah terlintas dalam fikiran. Ada nikmat ni, ada hebat macam ni. Okey? Orang zaman dulu mereka tak terfikir pun. Orang zaman 50-an, 60-an, mereka tak terfikir pun. Hari ni boleh ada pengajian online macam ni. Hari ni anak duduk luar negara, anak belajar jauh luar negara, boleh cakap tengok muka macam biasa. Jadi zaman dulu mereka tak terfikir pun. Ada teknologi ni, tak sangka je. Ni baru kat dunia. Kat akhirat nanti macam-macam lagi. Tak sangka ada nikmat macam ni. Tak sangka ada kehebatan macam ni. Tak sangka ada kecanggihan macam ni. Macam-macam tak sangka lagi lah. Okey, satu nak cerita. Dia dapat syurga orang ulul albab ni. Satu lagi, dia bukan sekadar masuk syurga dia seorang. Dia masuk syurga bersama dengan orang-orang yang baik juga di kalangan tok nenek dia, pasangan dia, anak-anak dia. Tuan-tuan, dapat syurga nikmat. Lagi nikmat, dapat masuk syurga bersama dengan orang yang kita sayang. Mana seorang nak pergi haji umrah seorang-seorang ke pergi haji umrah bawa family? Bawa family lah. Mana seorang nak pergi cuti seorang-seorang ke pergi cuti bawa anak, bawa family? Bawa family seorang. Macam itulah juga tuan-tuan, mana seorang nak masuk syurga seorang-seorang ke masuk syurga dengan family ramai-ramai? Masuk syurga dengan family ramai lagi seronok. Begitu Ustaz, kat akhirat siapa yang masuk syurga, isteri dia tak masuk, mak dia tak masuk, dia macam mana moyok ke dalam syurga? Adakah orang moyok dalam syurga? Adakah orang moyok murah dalam syurga? Kenapa mak aku tak masuk, ayah aku tak masuk, adik aku tak masuk? Ada lah, siapa dah masuk syurga memang tak ada moyok lah. Tak nama syurga lah kalau moyok duduk sorang-sorang, tak nama syurga lah. Syurga ni enjoy je kerja dia, tak ada lah fikir orang lain dah masuk syurga. Tapi kalau dapat masuk syurga bersama dengan orang-orang yang kita sayang ni, Masya Allah. Itu nikmatun ala nikmatin. Nikmat atas nikmat. Nikmat atas nikmat. Okay? Kalau kita dapat dibagi tiket free untuk cuti luar negara seorang-seorang pun dah nikmat dah. Tapi kalau dapat bawa anak isteri, Masya Allah, lagi seronok. Okay. Jadi ulul albab ni nak cerita apa dia? Dia bukan fikir masuk syurga dia seorang. Ulul albab ni, dia bukan fikir masuk syurga dia seorang. Dia fikir bagaimana keturunan dia, tok nenek dia, pasangan dia dapat masuk syurga juga. Tengok surah At-Tur, nak cerita orang masuk syurga dengan family ramai-ramai. Kalau baca boleh, Tuan Haji Izali Sulaiman. Saya cari buku surat sekejap. Surah At-Tur ni Allah nak cerita apa dia? Orang yang dapat masuk syurga dengan family dia. InsyaAllah. Jadi kalau kita seorang fikir amal agama, kita seorang fikir nak jauhin dosa maksiat, anak bini pandai-pandai lah. Takkan kita nak masuk juga seorang-seorang. Muka surat 524. Muka surat 524. Baca daripada ayat 17 sampai ayat 21. 17 sampai 21. Ni pasal syurga lah ni. Boleh Ustaz. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam syurga dengan penuh kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka daripada azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan kepada apa yang telah kamu kerjakan. Mereka bersandar di atas pelamin-pelamin yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata luas indah. Dan orang-orang yang beriman berserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam syurga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amalan kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Okey. Terima kasih Tuan Haji Izali Sulaiman. Sama. Dapat masuk syurga dah seronok. Tapi dalam syurga Allah pertemukan dengan zuriat, adik-beradik, mak ayah, family, sepupu, dua pupu. Tak ke seronok? Lagi seronok. Lagi seronok. Cuma jangan kita kata ayat, jangan guna ayat. Oh, kalau masuk syurga seorang-seorang tak seronok.
Tuan-tuan, dah masuk syurga tidak ada lafaz tak seronok. Dah masuk syurga tidak ada lafaz tak seronok. Seronok lah, mana ada tak seronok. Dah masuk syurga. Cuma kalau dapat masuk syurga bersama dengan orang yang buat baik, family yang buat baik, adik-beradik, anak, menantu, cucu, cicit yang buat baik, itu lebih-lebih lagi seronok. Itu maksud saya. Itu macam mana? Orang beriman, ulul albab, dia tak fikir dia seorang. Dan dia seorang jaga semayang. Dan dia seorang je jauh hidup sama maksiat. Dan dia seorang je baca Quran tiap-tiap hari. Orang lain pandai-pandai lah nak hidup, dah besar panjang, fikir sendiri, tak boleh. Ulul albab dia tak ada ayat fikir sendiri kat orang lain. Dia fikir untuk orang lain. Ni ulul albab. Orang yang dapat masuk syurga dengan family ni, dia akan gembira dengan kegembiraan yang sangat-sangat. Okey, dia akan gembira dengan kegembiraan yang sangat-sangat. Dapat pergi haji nikmat. Tapi kalau dapat pergi haji bersama pasangan, dapat anak pergi sekali, Allahu Akbar. Allah saja yang tahu nikmat ni. Tengok surah apa ya? Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq. Kalau baca dia, Puan Sharifah Husna boleh. Surah Al-Insyiqaq. Muka surat 589. Nah, 589 ayat 789. 58. 589 ayat berapa tadi Ustaz? 789. 789. Okey. Maka orang yang catatannya diberikan daripada tangan kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan mengenai orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang. Terima kasih Puan Sharifah Husna. Orang yang diberi buku catatan amal dengan tangan kanan, dia akan dihisap dengan hisap yang mudah dan dia akan kembali kepada family dia dalam keadaan gembira sangat. Adapun kalau orang tu dia seorang dia masuk Islam, family dia kafir ataupun family dia tak amal agama, tak semayang, dia seorang-seorang je dapat masuk syurga Allah Ta'ala, gembira juga. Gembira juga. Tak adalah kata masuk syurga monyok, muka macam tu. Kenapa? Aku seorang je selamat, anak bini, mak ayah semua tak selamat, sedih. Tak ada. Dia gembira juga dalam syurga. Tapi kegembiraan dia tak sama dah dengan kegembiraan orang yang family-nya semua dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ulul albab adalah orang yang nak masuk syurga bersama family. Orang yang tak ulul albab, janji aku seorang masuk syurga. Anak bini, adik-beradik, anak menantu cucu, pandai-pandailah fikir, semua dah besar panjang. Okey, baik. Malaikat akan masuk menemui mereka daripada setiap pintu. Malaikat akan masuk memberi penghormatan, memberi kemuliaan pada mereka daripada setiap pintu. Dapat ucapan daripada malaikat adalah satu kemuliaan sangat dalam syurga. Orang besar ucap tahniah. Kita menang lomba bersikal luar negara, kita menang main bola sepak, kita menang pertandingan mengaji luar negara, Perdana Menteri ucap tahniah, Agung ucap tahniah, bangga tak? Ustaz Uzaifah tak ucap tahniah, apa sangat, tak kenal Ustaz Uzaifah ucap tahniah, tak kenal pun. Tapi kalau kita menang luar negara, menang pertandingan apa sajalah, tak kisahlah. Agung ucap tahniah pada kita. Perdana Menteri ucap tahniah pada kita. Satu kemuliaan bagi kita kat dunia ni lah. Kat akhirat nanti, makhluk Allah yang paling suci yang tak ada buat dosa maksiat, malaikat akan beri salam pada kita, akan masuk menemui kita daripada setiap pintu. Itu satu kemuliaan yang besar bagi diri kita. Okey, dalam ayat tulis, sambung ayat baru, dengan mengucapkan. Dalam ayat tulis, dengan mengucapkan, Salamun alaikum, kesejahteraan ke atas kamu. Salamun alaikum, kesejahteraan ke atas kamu. Bi dengan sebab. Ma apa yang sabartum, kamu telah bersabar. Sabartum, kamu telah bersabar. Fa maka ni'ma, ia sebaik-baik. Ni'ma, ia sebaik-baik. Uqba, kesudahan. Ad-dar, yang baik. Ad-dar, yang baik. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Izawani terjemahkan. Pendek je ayat ni, tolong terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan kesejahteraan ke atas kamu dengan sebab kamu telah bersabar, maka ia sebaik-baik kesudahan yang baik. Okey, terima kasih Puan Izawani.
Dapat masuk syurga nanti, mula-mula dapat ucapan salam daripada siapa? Allah. Tu yang hebat sekali. Mula-mula masuk syurga, dapat ucapan salam daripada Allah. Masya Allah. Allah ucap salam pada ahli syurga. Masya Allah. Mana lagi besar? Allah ke malaikat? Allah, Allah lagi besar. Ucapan malaikat. Ucapan malaikat. Ucapan salam daripada Allah tu lagi besar. Kat mana? Dalam surah Yasin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Tengok surah Yasin, muka surat 444. Kalau baca Puan Salasiah boleh. Puan Salasiah telah baca 444. 44 ayat berapa Ustaz? 55 sampai 58. 55 sampai 58. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang lenang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh, bersandar di atas pelamin. Di syurga itu mereka mendapat buah-buahan dan mendapat apa sahaja yang mereka inginkan. Kepada mereka dikatakan, salam sebagai ucapan penghargaan daripada Tuhan yang Maha Penyayang. Salam, ucapan daripada Allah yang Maha Penyayang. Allah ucap salam, malaikat ucap salam. Apa makna Allah ucap salam, malaikat ucap salam? Maksudnya lepas hari ini, tidak ada lagi timbul isu Allah tak suka kamu buat ni. Malaikat tak redha kamu buat ni. Tak ada. Dalam syurga, buatlah apa saja, tidak akan ada isu Allah tak suka buat ni. Allah marah buat ni. Allah tak berkenan buat ni. Tak ada. Hari ni salam tu maksudnya, buatlah apa saja, Allah tidak akan ada apa-apa marah ke, tak suka ke, tak redha ke, tak berapa berkenan ke. Tak ada apa saja. Kadang-kadang bos kita tak marah kita, tapi ada orang beritahu. Bos macam tak berapa berkenan lah buat macam tu. Jadi kita pun tak sedar hati. Bos tak marah. Pertama bos marah. Apa buat gini. Tu memang kita betul-betul kecil hati, terasa hati. Tapi bos ni dia tak marah. Dia hantar orang, dia beritahu. Tolong cakap kat dia, saya macam tak berapa berkenan lah dia buat macam tu. Bos cakap elok. Orang yang sampai kat tu pun cakap elok. Tapi bila ada benda tu sampai kat kita, kita tetap rasa bersalah. Alamak, kenapa buat macam ni? Kenapa aku buat perkara yang buat bos tak berkenan ni? Contoh. Walaupun bos tak marah, bos cakap elok. Dalam syurga ni tidak adalah suasana ataupun situasi malaikat datang beritahu. Allah malaikat datang beritahu kita lah. Allah tak berapa berkenan kamu buat macam ni. Kalau boleh jangan buat macam ni lah, buat cara macam ni. Tak ada. Buatlah apa saja dalam syurga, tidak ada apa-apa kemarahan, tidak ada apa-apa teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud salam. Allah ucap salam, malaikat ucap salam. Tengok 424 Olim, page 424. Tolong baca dia Puan Tamsiah Syuaib boleh? Puan Tamsiah Syuaib. Page 424. Ada? Puan Tamsiah Syuaib ada? Ada Ustaz. 424. Okey. Ayat atas sekali. Ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan penghormatan orang-orang mukmin itu ketika menemuinya ialah memberi salam dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Okey. Terima kasih Puan Tamsiah Syuaib. Ucapan yang mulia di hari akhir nanti adalah ucapan salam. Daripada Allah, daripada malaikat dan juga daripada sesama ahli syurga yang lain. Apa makna salam sesama ahli syurga yang lain? Kat dunia ni, kita bagi salam pada kawan kita. Kita nak beritahu, saya dengan kamu tidak ada apa-apa masalah secara zahirnya. Tapi secara dalamannya kita tak tahu. Mungkin dia bagi salam dan bersalam dengan kita. Mungkin dia bagi salam dan bersalam dengan kita. Tapi hati dia penuh perasaan dendam, dengki, tak puas hati pada kita. Kan? Kita bersama kadang-kadang balik bersalam adik-beradik, tapi dalam hati ada tak puas hati, ada geram, ada dengki, ada dendam adik-beradik. Sama ada kita pada adik-beradik kita ataupun adik-beradik kita pada kita. Tapi dalam syurga bila kita ucap lafaz salam, maknanya apa? Aku dengan kamu sejahtera luaran dia. Tangan aku, kaki aku, penyepak penumbuk aku tidak akan buat kamu rasa tak selamat. Ini satu. Mulut aku takkan buat kamu rasa tak selesa. Begitu juga
hati aku tidak akan ada apa-apa perasaan dengki ke, tak puas hati ke, sakit hati ke pada kamu. Itu maksud salam sebenarnya. Sebab tu dianjurkan kita bagi salam banyak supaya apa dia? Supaya luaran kita dengan orang tu tidak ada apa-apa masalah, dalaman pun kita dengan orang tu tidak ada apa-apa masalah. Ya, memang bila kita benci kat orang, dengki kat orang, sakit hati kat orang, berat mulut nak bagi salam. Bagi juga salam. InsyaAllah Allah Ta'ala akan ubah dalaman kita menjadi baik pada orang tu. Okey, balik kepada ayat kita. Malaikat kata, Salamun alaikum. Kesejahteraan di atas kamu bima sabartum. Semua kamu dapat ni. Semua yang kamu dapat kat syurga seronok hebat ni dengan sebab kamu bersabar. Ya, kat dunia kamu ada kesihatan, kamu ada kemampuan, kamu ada duit untuk buat macam-macam dosa. Tapi oleh kerana kamu takut kepada Allah, kamu takut dari akhirat, kamu tahan diri kamu pada buat dosa tersebut, maka kamu layak dapat apa yang kamu dapat hari ini. Dan itu adalah sebaik-baik kesudahan bagi orang yang berbuat baik. Seterusnya, sekarang nak cerita pula orang yang lawan sifat pada ulul albab. Ayat 25, wadan allazina orang-orang yang kuduna melanggar. They break ahdallah, janji terhadap Allah. Ahdallah, janji terhadap Allah. Min daripada Ba'di sesudah mitsaqih, dia menguatkan perjanjiannya. It's ratification. Mitsaqih ni menguatkan perjanjiannya. Wa dan yaqta'una, mereka memutuskan. Apa yang amara memerintahkan Allahu oleh Allah bihi dengannya an untuk yusala disambung. Mereka memutuskan apa yang Allah suruh sambung. Wa dan yusiduna, mereka membuat kerosakan. Fil ar, di bumi. Ulaika, mereka itu lahum, bagi mereka al-la'natu, laknat. Terjemah je laknat tu laknat. Nanti kita terangkan apa makna laknat. Wa dan minta semua mute-kan boleh? Tolong mute-kan. Ada yang belum mute-kan, tolong mute-kan boleh? Wa dan lahum, bagi mereka su'u, kesudahan. Su'u terjemah seburuk-buruk. Ad-dar, kesudahan. Maksudnya kesudahan yang buruk. Itu terjemah dia. Su'ud-dar, terjemah dia kesudahan yang buruk. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia. Puan Maisarah Mauta, terjemahkan boleh? Boleh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang melanggar janji terhadap Allah daripada sesudah dia menguatkan perjanjiannya dan mereka memutuskan apa yang memerintahkan oleh Allah dengannya untuk disambung dan mereka membuat kerosakan di bumi. Mereka itu bagi mereka laknat dan bagi mereka seburuk-buruk kesudahan. Okey, baik. Terima kasih Puan Maisarah. Ayat ni adalah lawan pada ayat 20, 21, 22. Ayat 20, 21, 22, page yang sama. Ni Allah cerita tentang ulul albab. Ciri-ciri dia. Mereka tunai janji. Mereka tak langgar janji. Mereka hubungkan apa yang Allah suruh hubungkan. Dia takut hari akhirat. Mereka takut hari hisab. Mereka bersabar. Itu ciri-ciri dia. Ni lawan dia pula. Lawan pada ulul albab adalah orang-orang yang langgar janji dengan Allah. Langgar janji dengan Allah ni sama ada janji yang dibuat dengan Allah dia langgar,
ataupun janji yang dia buat dengan manusia menggunakan nama Allah, dia langgar. Maksudnya tak tunai janji lah, senang cerita. Orang tak ulul albab ni orang yang tak tunai janji. Yang kedua, mereka memutuskan apa yang Allah suruh sambung. Minggu lepas saya ada share kan, ayat yang ke-21. Apa makna Allah suruh sambung? Apa yang Allah suruh sambung? Siapa nak cuba jawab? Apa makna yang mereka memutuskan apa yang Allah suruh sambung? Jadi soalan saya, apakah yang Allah suruh sambung tu? Siapa nak cuba jawab? Salah tak apa. Silaturahim, Lagi? keimanan. Keimanan. Yes. Betul. Terima kasih Puan Izawani. Silaturahim. Pertama, Allah suruh sambung silaturahim. Yang kedua, Allah suruh sambung beriman. Kamu dah elok beriman dengan Nabi Musa, dah elok beriman dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad datang, sambung pula keimanan dengan Nabi Muhammad. Itu yang Allah suruh. Tapi orang-orang yang lawan dia hari ini, orang-orang yang sifat tak baik hari ini, mereka dah lalangkan janji dengan Allah. Mereka memutuskan apa yang Allah suruh sambung. Silaturahim mereka tak nak sambung. Apa lagi? Keimanan. Tak nak, kami nak beriman dengan Nabi Musa dengan Nabi Isa. Nabi Muhammad, sorry, kami tak nak beriman. Tak boleh. Kemudian, mereka membuat kerosakan di muka bumi. Maknanya apa? Buat kerosakan kat muka bumi ni adalah lawan kepada semayang, infak, membalas kebaikan dengan keburukan. Ayat pertama kita hari ini, ciri-ciri ulul albab, orang yang bersabar. Apa orang bersabar? Orang yang jaga semayang, infak harta benda, balas keburukan dengan kebaikan. Ini ciri ulul albab. Kesan dia, pada akhirat dapat, dunia selamat. Jadi orang yang tak semayang, orang yang tak bayar zakat, tak bagi infak wajib, infak sunat, semua tak buat. Dan orang ni membalas kejahatan dengan kejahatan ataupun membalas kejahatan lagi teruk pada yang dia dapat. Orang ni sebenarnya secara indirect, secara dia tak sedar, dia sedang buat kerosakan. Dia sedang buat kerosakan di muka bumi. Maka mereka itu, bagi mereka laknat. Apa makna laknat? Laknat ni nak kena jadi muka huduh. Muka dia elok-elok, kena jadi huduh dulu. Mata dia nampak, sekarang dah kabur jadi tak nampak. Itu makna laknat. Telinga dia mendengar, sekarang dah pekak tak berapa dengar. Itu makna laknat? Bukan. Makna laknat adalah jauh daripada rahmat Allah. Lawan pada laknat adalah rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat ni sesuatu yang bawa kita makin dekat dengan Allah. Itu rahmat. Rahmat adalah sesuatu yang bawa kita makin dekat pada Allah. Senang nak jaga semayang. Senang nak baca Quran. Senang nak masuk kelas agama. Senang nak buat baik pada orang ramai. Itu rahmat. Lawan dia laknat. Laknat dia apa dia? Oh, laknat ni adalah perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semayang lama dah. Tak rasa apa pun. Tak buat kebaikan lama dah. 3 tahun dah tak pernah khatam Quran. Tak rasa apa pun. Contoh. Itu bahaya. Laknat adalah perkara yang menjauhkan kita daripada Allah. Sibuk sangat dengan urusan duniawi sampai tak ada masa nak ibadat. Itu laknat tu. Tak perlu tunggu jadi muka huduh dulu, jadi pelik-pelik pada dia dulu baru laknat. Tak. Orang yang hidup dia tak semayang langsung, orang hidup dia buat urusan maksiat tak rasa bersalah langsung, itulah laknat. Okey, bagi mereka laknat daripada Allah Ta'ala kat dunia ni, daripada Allah Ta'ala laknat kat dunia ni, dan untuk mereka kat akhirat adalah seburuk-buruk tempat kembali. Apa dia? Neraka Jahannam. Na'udzubillah min zalik. Seterusnya, ayat yang ke-26. Allah yabsutu meluaskan ar-rizqa rezeki. Ar-rizqa rezeki. Li bagi man siapa yang yasha'u dia kehendaki wa dan yaqdir dia menyempitkan boleh, yaqdir he straighten menyempitkan boleh, ataupun yaqdir menentukan menetapkan pun boleh juga, dua-dua boleh. Wa dan farihu mereka bergembira. Orang nama Farah, Farhan semua boleh. Bi dengan al-hayati dunya, kehidupan dunia. Al-hayati dunya, kehidupan dunia. Wa dan ma tidaklah
Al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Fil akhirah, di akhirat. Ataupun ada terjemah berbanding akhirat, dua-dua boleh. Fil akhirah tu terjemahnya di akhirat boleh, berbanding akhirat pun boleh. Illa melainkan mata enjoyment, kesenangan. Dalam bracket tulis yang sedikit. Enjoyment, terjemah dia kesenangan. Dalam bracket tulis yang sedikit. Okey, terjemahkan dia Tuan Haji Aziz boleh? Tuan Haji Aziz Dahri terjemahkan. Ya. Allah meluaskan rezeki bagi sesiapa yang ia kehendaki dan dia menyempitkan dan mereka bergembira dengan kehidupan dunia dan tidaklah kehidupan dunia di akhirat melainkan kesenangan yang sedikit. Okey, terima kasih Tuan Haji Aziz. Apa relate ayat ni dengan ayat-ayat tadi? Apa relate ayat ni dengan ayat-ayat tadi? Relate-nya ialah orang kafir nampak kalaulah apa Nabi Muhammad bawa tu betul, kalaulah ajaran Islam tu betul, kenapa orang Islam tak kaya-kaya? Ini masalah ni. Orang-orang yang menilai kebenaran itu berdasarkan kekayaan. Dia kaya, hidup dia bahagia, hidup dia duit banyak, yes, dia betul. Tapi kalau dia miskin, followers dia pun miskin, itu bukan bukti dia betul. Ini salah ni. Hidayat dia nak beritahu bahawasanya orang tu kaya ke orang tu miskin, semuanya terserah pada Allah. Orang tu kaya ke orang tu miskin ke, semuanya terserah pada Allah. Orang tu dia kaya, Allah yang luahkan kekayaan dia walaupun dia tak semayang. Orang tu dia miskin, dia jaga semayang, amal soleh bagus, warak jaga semayang, pergi surau semua, tapi dia miskin. Allah yang sempitkan rezeki dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh nilai, dia ni baik, bagus, soleh, mesti kaya. Dia ni buruk perangai, akhlak buruk, semayang tak, mesti dia miskin. Taklah. Ada sebab-sebab tersendiri kenapa Allah buat orang tu kaya, kenapa Allah buat orang tu miskin, terpulang pada Allah SWT. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Inna Allah yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Saya lupa perawi dia, tapi bunyi dia macam tu lah. Sesungguhnya Allah beri duniawi pada orang yang dia suka dan dia tak suka. Allah bagi duniawi ni pada orang yang Allah suka dan orang yang Allah tak suka. Maksudnya orang kafir yang memusuhi Islam, kutuk Nabi Muhammad, kutuk Al-Quran, bakar Al-Quran, pijak Al-Quran, Allah nak bagi. Allah boleh bagi. Dunia ni tak bernilai bagi Allah. Allah bagi banyak mana pun, apa masalah? Bagi, nak bagi. Walakin yu'til iman, walakin yu'tid din liman yuhib. Nabi kata, tapi Allah bagi iman, Allah bagi agama pada orang yang dia suka. Dia orang duit banyak, orang harta banyak, orang cukup belanja ada duit belanja banyak, dia tak boleh kata Allah sayang aku lebih pada dia. Sebab apa? Aku pakai kereta luar negara. Dia pakai kereta Malaysia sahaja. Jadi itu tanda Allah sayang aku lebih pada dia. Aku dah bercuti 15 buah negara. Dia baru langkawi paling jauh dia pergi. Jadi aku dengan dia, Allah lebih sayang aku pada dia. Orang Islam fikir macam ni, salah fikiran macam ni. Luas rezeki, sempit rezeki daripada Allah bukanlah ukuran tanda Allah sayang tak sayang. Bukan. Orang yang faham macam ni, ini adalah kefahaman orang-orang musyrikin. Kefahaman yang salah. Jangan surah Al-Mu'minun. Kalau baca boleh, Tuan Haji Izzali Sulaiman, surah Al-Mu'minun. Dia kaya. Geng-geng zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang menentang Nabi ni kaya-kaya. Jadi dia rasa kekayaan tu Allah bagi sebab Allah sayang dia lebih. Muka surat 345, ayat 55, 56. 345, ayat 55, 56. Tolong baca. Adakah mereka fikir bahawa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti bahawa kami memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Terima kasih Tuan Haji tadi. Allah Ta'ala tanya, mereka ingat kami bagi mereka anak-anak ramai, duit-duit banyak, kami segerakan kebaikan pada mereka? No. Itu bukan ukuran dia.
Itu bukanlah ukuran Allah sayang kita lebih sebab tu Allah bagi kita rezeki lebih. No. Allah dia luaskan rezeki siapa dia nak luaskan. Allah dia sempitkan rezeki siapa dia nak sempitkan. Orang yang Allah luaskan rezekinya itu adalah ujian daripada Allah. Nak tengok dia bersyukur ke tak bersyukur. Orang yang Allah sempitkan rezeki dia pun itu juga adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Allah tengok dia bersabar ke tidak bersabar. Jadi orang Islam yang fikir Allah sayang aku lebih. Dalam adik-adik aku duit banyak sekali. Aku kereta mahal sekali. Aku banyak harta sekali. Itu tanda Allah sayang aku lebih. No. Itu bukan ukuran. Siapa yang Allah sayang lebih, siapa yang dapat taufik hidayah untuk buat amal agama lagi banyak, itu tanda orang lagi sayang. Orang dapat tahajud dah lama tak pernah tinggal. Orang yang dapat solat tahajud istiqamah dah berapa tahun tak pernah tinggal. Tu orang yang Allah sayang lebih. Orang jaga solat Jumaat dah 40 lebih 40 hari dah. Dia dapat jaga solat berjemaah takbir belakang imam awal waktu. Itu orang yang Allah Ta'ala sayang lebih. Bukannya kita kata harta banyak Allah sayang lebih, kurang harta Allah tak sayang. Okay, tu relate dia. Jadi Allah beritahu orang tu kaya, orang tu miskin, tak ada kaitan pun dengan dia baik, dia tak baik. Dia kaya, Allah buat dia kaya. Dia miskin, Allah buat dia miskin. Kenapa? Terpulang pada Allah. Kenapa nak buat dia kaya? Kenapa nak buat dia miskin? Cumanya, ada banyak hadis Nabi SAW beritahu tentang kekayaan. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, Man sarra ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang suka, yang nak Allah Ta'ala panjangkan umurnya dan luaskan rezekinya, hendaklah dia menghubung silaturahim. Kita nak beritahu, kalau kita nak murah rezeki, maka hendaklah kita hubung silaturahim. Okey, baik. Kenapa Allah sempitkan rezeki? Kadang-kadang Allah sempitkan rezeki sebab Allah tahu kita ni kalau Allah bagi duit banyak melampau. Sekarang ni ada masa lagi untuk ibadat pada Allah, ada masa untuk baca Quran, ada masa untuk pergi masjid surau belajar agama. Dia ni aku tahu kalau aku bagi duit banyak sikit je lagi habis dah. Lain macam dah hidup dia. Bukan sekadar start jaga salat fardu berjemaah, salat Jumaat pun boleh jadi lingkup. Maksud tu Allah Ta'ala tak bagi. Tolong terjemahkan dia boleh. Puan Sharifah Husna terjemahkan boleh? Puan Sharifah Husna. Baik, Ustaz. 486. Ayat 27. 486 ayat 27. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, nescaya mereka akan melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan ukuran yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya. Okey. Lagi maha melihat. Okey, terima kasih Puan. Ni untuk kita. Cukuplah selagi kita hidup dapat kereta walaupun biasa, dapat rumah walaupun rumah biasa. Tapi kita dapat jaga semayang, kita dapat tutup aurat, dapat bayar zakat. Itu dah rahmat daripada Allah Ta'ala. Takut Allah bagi kaya banyak sikit lagi. Nak keluar zakat dah berat hati dah. Lagi banyak duit kita, lagi tinggi zakat kita kena bayar. Masa tu dah hati dah rasa lain macam dah. Tapi kalau lah kita dalam keadaan kita sekarang dapat jaga semayang, dapat bayar zakat, itu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak ceritanya, Allah yang luaskan rezeki pada siapa nak luaskan. Ada setengah orang Allah tak luaskan sebab Allah tahu dia kalau luas rezeki wasak. Ada setengah orang Allah dah tahu memang dia wasak. Luas ke tak luas ke memang wasak. Maka Allah buka lagi rezeki untuk dia. Buka. Senang cerita bahasa kasar dia. Alang-alang dah wasak, biarlah wasak terus. Alang-alang dah wasak, biarlah wasak terus. Sebab dia ni kaya ke miskin tetap kena azab, jadi biar dia wasak terus. Okay, baik. Orang yang tak beramal agama, orang yang tak amal agama, nak cerita ni, orang tak amal agama, dia langgar janji dengan Allah, dia putuskan silaturahim, dia tak semayang, dia buat kerosakan di muka bumi. Dia tak kena apa-apa musibah. Dia tak kena sebarang mudarat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia tetap gembira dengan kehidupan dia. Orang Islam tak semayang, orang Islam tak bayar zakat, orang Islam apa lagi? Tak tutup aurat, orang Islam ambil rasuah dan sebagainya. Tapi hidup dia tidak ada sebarang masalah. Hidup dia tidak ada sebarang masalah. Maka dia gembira dengan kehidupan dunia. Dia sangat gembira dengan kehidupan dunianya. Akhirat biarlah apa jadi pun. Yang penting dunia sekarang aku enjoy. Maka Allah kata yang gembira kat dunia tu biarlah gembira.
Tapi kegembiraan dia kat dunia dibandingkan dengan akhirat adalah sedikit. Dalam sebuah hadis daripada Mustawrid, Nabi SAW bersabda, Mustawrid ini sahabat Nabi lah, dia kata Rasulullah SAW bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadukum isbi'ahu hazihi fil yam falyanzur bima tarji' wa asyara bisababah." Nabi SAW bersabda, tidaklah dunia itu dibandingkan dengan akhirat, melainkan sebagaimana seseorang kamu meletakkan jarinya ini ke dalam laut, kemudian dia tengok apa yang kembali. Nabi buat isyarat dengan sababah. Ni nama jari ni sababah. Setiap jari ada nama-nama dia. Ni nama jari ni adalah sababah. Jadi Nabi tunjuk isyarat dunia dan akhirat ni, celup jari dalam laut, angkat. Tengok banyak mana air melekat kat ujung jari. Air melekat kat ujung jari, itulah dunia. Lautan itulah akhirat. Jadi orang yang ulul albab, dia fikir lautan punya air ke, dia fikir setitik air kat jari. Orang ulul albab. Orang ulul albab, dia nak lautan. Macam-macam ada dalam laut. Macam-macam keindahan ada dalam laut. Macam-macam kecantikan ada dalam laut. Itu ulul albab. Tapi orang yang tak ulul albab, orang yang bukan ulul albab, dia nampak jari ni lah, wah cantiknya air ni, jernihnya air ni je dia nampak. Jadi dia seronok dengan air yang setitik kat jari dia. Walhal lautan tu macam-macam lagi keindahan ada dalam dia. Macam-macam lagi kecantikan ada dalam dia. Tapi dia tak nak nampak. Inilah orang tak cerdik. Orang tak cerdik, dia bagi masa lebih, bagi tumpuan lebih, bagi jiwa raga lebih untuk enjoyment yang sementara. Dahlah sementara ada pada akhirat. Sedangkan enjoyment yang sebenar Allah kekalkan, enjoyment yang sebenar yang Allah sediakan pada kita ke akhirat, enjoyment yang tidak ada kesudahan, enjoyment yang tidak ada perakhiran. Jadi ulul albab difokus mana satu? Difokus yang banyak. Kat dunia bukan tak enjoy langsung, kat dunia boleh dia nak enjoy, tak ada masalah. Selagi enjoyment tu tak melanggar batasan-batasan haram, teruskan, tak jadi masalah. Okey, baik, seterusnya Allah sebut dalam banyak tempat, Allah kata wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu daya. Ya, duniawi ni memang Allah buat manusia seronok. Tengok, nak ada, nak memiliki, dah ada, nak tambah lagi, dah memiliki, nak tambah lagi. Okay, Allah buat manusia seronok benda-benda. Tapi orang yang berjaya, ya, dia ada duniawi macam orang lain. Dia ada anak isteri macam orang lain. Dia ada harta macam orang lain. Tapi duniawi dia, harta dia, anak isteri dia tidak menghalang dia untuk banyak lagi memperbanyakkan amal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ayat je kita refer, boleh? Tolong terjemahkan dia. Wan Izawani terjemahkan. Page 74. Ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Hanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu, sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini meliputi segala kemewahan dan pangkat kebesarannya. Tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Okey, terima kasih Puan Izwan. Kesenangan yang memperdayakan. Ramai orang terpedaya. Ramai orang terkesan. Tak salah nak memiliki dunia sebanyak mungkin. Silakan. Tak jadi haram pun. Tetapi sekiranya dunia itu telah buat kita terpedaya sampai tak ada masa untuk akhirat, sampai sanggup abaikan akhirat, maka kita telah kalah dalam ujian tersebut. Okey, baik. Sama ayat seterusnya. Wa dan yaquluna, mereka berkata. Siapa mereka ni? Orang Mekah. Sebab surah kita sekarang surah Makkiyah. Yaqulu berkata, bukan mereka, maafkan saya. Kita sambung ayat yang ke-27. Yaqulu berkata, allazina, orang-orang yang kafaru, kafir. Laula, mengapa tidak? Unzila, diturunkan
alaihi ke atasnya, ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatun sesuatu tanda, ayatun sesuatu tanda. Dalam mereka tulis mukjizat. Ayatun terjemah dia sesuatu tanda, dalam mereka tulis mukjizat. Min daripada Rabbihi Tuhannya, Rabbihi Tuhannya. Qul katakanlah, Inna sesungguhnya Allah yudillu menyesatkan man siapa yang yasha'u dia mahu dia Allah lah, yasha'u dia mahu, wa dan Yahdi dia memberi petunjuk, Yahdi dia Allah memberi petunjuk, ilaihi kepadanya, kepada Allah, man siapa yang anaba kembali. Puan Tamsiah Syuaib terjemahkan boleh? Puan Tamsiah Syuaib. Ada Puan Tamsiah Syuaib terjemahkan boleh? Ada Ustaz, tapi saya tak dapat yang atas. Banyaklah Ustaz. Ya ke? Saya laju sangat ke? Taklah juga. Okey, tak apa. Puan baca kat tepi boleh? Terjemah yang kat tepi boleh? Terima kasih Ustaz. Uh, 252 ayat 27. 252 ayat 27. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat daripada Tuhannya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya. Okey, terima kasih Puan. Orang kafir berkata, kenapa tidak diturunkan sebarang tanda mukjizat kepada Nabi Muhammad daripada Allah Subhanahu wa taala? Oleh kerana surah ni surah Makkiyah, maka sasaran utamanya adalah orang Mekah yang reject Nabi Muhammad, reject keesaan Allah, reject kebenaran Al-Quran. Okey, orang kafir Mekah ni tiga perkara mereka reject. Al-Aqidah, Al-Risalah dan juga Al-Bi'sah. Akidah tu keesaan Allah, mereka reject. Yang kedua risalah, makna risalah kenabian Nabi Muhammad dan juga kebenaran Al-Quran. Yang kedua. Yang ketiga Al-Bi'sah, hari kebangkitan selepas mati. So sekarang ayat ni nak cerita mereka reject Nabi Muhammad. Salah satu sebab, salah satu alasan. Nanti muka surat yang ke-254 kita terangkanlah. Ada 6 alasan mereka reject Nabi Muhammad. Ada 6 alasan mereka reject Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni salah satu dia. Apa dia? Kalaulah dia Nabi, kenapa dia tak ada mukjizat macam Nabi-Nabi yang lain sebelum ni? Nabi Musa ada mukjizat, Nabi Isa ada mukjizat. Dia ni ngaku dia Nabi, tapi kenapa dia tak ada mukjizat? Maka ada 3 jawapan untuk pertanyaan mukjizat ni. Dalam ayat ni ada satu jawapan. Apa jawapan dalam ayat ni? Allah sebut, kalau aku bagi mukjizat pun, belum tentu mereka akan beriman. Kalau aku tunaikan kehendak mereka nak tengok mukjizat tu, nak tengok mukjizat ni, kalau aku tunaikan kehendak mereka, aku tunjuk sebiji-sebiji mukjizat pada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad boleh tunjukkan pada kaum dia, belum tentu mereka akan beriman. Sebab yang beri petunjuk adalah Allah, yang bagi hidayah adalah Allah, bukan mukjizat. Mukjizat tu hanyalah sebab sahaja, penyebab sahaja. Boleh jadi sebab tu menjadi, boleh jadi sebab tu tak menjadi. Contoh, mukjizat Nabi Musa alaihi salam, tongkat jadi ular.
mukjizat Nabi Musa alaihissalam, tongkat jadi ular, telah membuatkan penyihir Firaun beriman dengan Nabi Musa. Bagus tak? Bagus. Tapi mukjizat yang sama dilihat oleh Firaun tak beriman pula dengan Nabi Musa. Ini salah satu jawapannya. Ini salah satu jawapan Allah Ta'ala kepada orang kafir yang tanya tentang mukjizat. Ayat macam ni juga, yang ini jawapan pertama. Jawapan yang kedua, apa jawapan yang kedua? Jadi jawapan pertama ni falasahnya ialah mukjizat tu Allah tak bagi, sebab kalau bagi pun belum tentu mereka beriman. Jawapan macam ni, ayat 27 ni, jawapannya sama macam jawapan dalam surah Isra. Tolong baca boleh? Puan Salasiah boleh? Puan Salasiah tolong baca surah Isra. Muka surat 288. Ayat atas sekali. Ada? Puan Salasiah Abdul Murad. Ayat atas sekali. Ya, Ustaz. 288. Ya, ayat atas sekali. Dan tiada kesulitan bagi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda kekuasaan kami, melainkan tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu. Dan kami telah berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat, tetapi mereka menzaliminya unta betina itu, dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu melainkan untuk menakut-nakutkan mereka. Okey, terima kasih Puan Salasiah. So Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, kalau mereka minta 100 mukjizat, 100 aku boleh bagi. Kalau mereka minta 500 mukjizat, 500 aku boleh bagi. Tapi kenapa aku tak bagi? Sebab sebelum ni dah ada pengalaman dengan umat sebelum ni minta mukjizat. Lepas aku bagi, tak beriman juga. Sebab tu Allah tak nak bagi. Sebab tu Allah kata dalam ayat ni, yang bagi petunjuk hidayah tu Allah. Kalau aku tak bagi mukjizat pada Nabi Muhammad ni pun, ada je orang beriman. Sahabat-sahabat Nabi yang beriman dengan Nabi, ramai dia mereka beriman dalam keadaan tak pernah tengok mukjizat. Boleh beriman? Orang musyrikin Mekah bukan tak pernah tengok mukjizat Nabi SAW. Bukan tak pernah tahu mukjizat daripada Nabi SAW. Tahu. Tapi bila tengok mukjizat, mereka alasan cakap ni sihir. Ketika mana berlakunya boykot, peristiwa boykot tahun 789 kenabian di Mekah. Seluruh bangsa Mekah, seluruh bangsa Arab boykot Bani Hashim juga Bani Abdul Muttalib sebab melindungi Nabi SAW. Mereka buat surat perjanjian ramai-ramai. Surat tu telah digantung dalam Kaabah. Dalam Kaabah tu sendiri. Tak ada siapa boleh masuk dalam Kaabah tu. Untuk cek ke, untuk rosakkan ke. Tapi Nabi Muhammad boleh tahu bahawasanya surat perjanjian tersebut telah dimakan anai-anai. Maka Nabi cakap pada Abu Talib, sampaikan pada mereka yang surat perjanjian itu telah dimakan anai-anai. Cakap pada mereka, surat itu telah makan anai. Maka Abu Talib pun cakaplah pada pembesar-pembesar Quraisy, surat perjanjian kamu itu telah kena makan anai. Pemuka-pemuka Quraisy tanya Abu Talib, bagaimana kalau pendapat itu tak betul? Pendapat anak saudara kamu itu tak betul. Kenyataan dia tak betul. Maka Abu Talib kata, kalau apa dia cakap itu tak betul, aku pun tak tahu. Betul ke tak betul. Tapi aku yakin dia bukan orang menipu. Kalaulah apa dia cakap itu tak betul, maka lepas pada ni, aku tak akan lindungi dia lagi. Terpulanglah pada kamu, ambillah nak buat apa pun. Nak bunuh ke, nak penjara ke, lepas ni aku akan serahkan segala urusan tu pada kamu. Maka pemuka-pemuka Quraisy pergi cek, tengok-tengok, ia sungguh. Surat perjanjian mereka dalam Kaabah tu telah pun dimakan anak-anak. Lepas pada tu, excited nak beriman dengan Nabi. Tak ada cakap apa. Nabi ni sihir yang, ni sihir terus-menerus. Mereka pernah nampak Nabi SAW buat bulan terbelah. Sebelah kat tangan kanan, sebelah kat tangan kiri. Mereka pernah nampak. Beriman? Tak beriman juga. Cakap sihir. Tengok surah apa ya? Surah Al-Qamar. Kalau baca dia, Tuan Haji Aziz, boleh tolong baca Tuan Haji Aziz, surah Al-Qamar. Muka surat 528. Ayat 1, ayat 2. 528, ayat 1, ayat 2. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata,
ini adalah sihir yang terus menerus. Terima kasih Tuan Haji Aziz. Dapat tengok bulan terbelah, dapat tahu Nabi boleh tahu tentang surat dihancurkan oleh Hananai dalam Kaabah. Mujizat lah tu. Tapi bila tengok benda tu, mensihir pula. Betul Allah tak bagi. Itu jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, kenapa Allah Ta'ala tak bagi mukjizat? Sebab Allah nak beritahu, Nabi itu dia tidak ada kuasa pada diri dia sendiri. Nabi itu dia tidak ada kuasa kehebatan pada diri dia sendiri untuk datangkan mukjizat. Allah bagi baru ada. Kalau Allah tak bagi, tak ada. Nabi Musa berapa kali tongkat dia function? Depan Fir'aun 2 kali. Masa kat tongkat, masa depan lautan tu sekali. 3 kali lah. 3 kali. Lepas tu ada kali yang lain, dia pukul kat batu, keluar air 12 pancutan air. Masa-masa lain, Nabi Musa duduk saja-saja. Pergi katak tongkat kat sungai, pergi terkatak tongkat kat laut tu contohnya. Terbelah ke laut? Tak. Tongkat Nabi Musa hanya menjadi mukjizat bila Allah izin. Kalau Allah tak izin, tak jadi apa. Katakanlah sekarang tu tongkat tu dimiliki oleh mana-mana raja dunia. Raja Saudi ke, Raja Afrika ke, Raja Mesir ke, ada tongkat tu. Cuba dia orang main ketuk-ketuk boleh-boleh. Jadi? Tak jadi. Maksudnya nak beritahu, mukjizat ni Allah izin baru jadi. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Sebab tu Allah tak bagi pada Nabi Muhammad mukjizat. Nak beritahu, yang bagi mukjizat ni aku, dan juga yang buat mukjizat tu menjadi pun aku. Tengok muka surat 254, ayat 38. Surah yang sama ni lah. Kalau baca Puan Maisarah boleh. Muka surat 254, ayat yang ke-38. Ya, 254. Ayat 38, betul. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti ataupun mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Okey. Terima kasih Puan. Tidak ada hak bagi mana-mana rasul untuk datangkan mukjizat melainkan dengan izin Allah. Tuan-tuan, kalau setiap rasul dia berkuasa penuh datangkan mukjizat, nanti orang akan anggap rasul itu Tuhan juga. Nabi Isa oleh kerana boleh sembuhkan orang mati, sembuhkan orang sopak, hidupkan orang mati, sembuhkan orang sopak, buat orang buta dapat melihat, buat orang sopak dapat sembuh. Orang anggap dia Tuhan pula. Orang ingat dia boleh buat benda tu sebab diri dia. Wahal tu semua dengan izin Allah Ta'ala. Sebab tu Allah tak bagi mukjizat pada para Nabi. Sebab Allah tak nak nanti orang anggap Nabi tu macam Allah juga berkuasa buat tu buat ni. Tak, Allah nak beritahu mukjizat tu kat tangan aku. Aku bagi baru ada, dan aku izinkan mukjizat tu menjadi baru menjadi. Kalau tak jadi. Nabi Musa kalau dia main campak-campak tongkat dia, bukannya setiap kali dia campak jadi ular. Tak. Allah izinkan jadi baru jadi. Allah suruh campak baru jadi. Allah tak suruh campak, dia campak saja tak jadi. Ni yang kedua, jawapan pasal orang kafir tanya. Kenapa tak bagi dia mukjizat? Jawapan ketiga ni, 132. Muka surat 132 ataupun 131. Tolong baca boleh Tuan Haji Izali? 131 surah Al-An'am. 131 ke? 132, sorry. 132. Ayat 37. 132 ayat 37. Tolong baca Tuan Haji Izali. Boleh Ustaz. Dan mereka, yakni orang-orang musyrikin berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad mukjizat daripada Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan mukjizat, tetapi kebanyakan daripada mereka tidak mengetahui. Okey, Tuan Haji Izali ada catat ke? Dulu-dulu kalau ada catat lah, kebanyakan mereka tidak mengetahui. Apa yang mereka tidak tahu kat situ? Ada tak? Ataupun siapa-siapa lah selain Tuan Haji Izali yang ada catat. Apa makna kebanyakan mereka tidak mengetahui? Apa makna itu? Siapa tahu? Siapa ada catat? Ada tak? Saya rasa mungkin ada setengah terjemahan dia beritahulah. Okay. Kalau tak ada, tak apa. Maksud ayat ni macam ni. Mereka tanya, kenapa dia tak ada mujizat? Allah suruh Nabi Muhammad jawab. Wahai Muhammad, jawab pada mereka, Allah berkuasa untuk menurunkan mukjizat pada Nabi Muhammad ni. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa dia? Nasib mereka yang bakal menimpa mereka setelah ditunjukkan mukjizat pada mereka. Mereka tahu tak?
syukurlah setiap kali mereka minta mukjizat Allah tak tunaikan kehendak mereka. Sebab kalaulah mereka minta mukjizat Allah tunaikan kehendak mereka, lepas pada tu tak beriman juga, habis mereka. Tak maksudnya ni. Kebanyakan mereka tidak tahu kesan buruk setelah mereka minta mukjizat. Umat Nabi Saleh minta mukjizat, unta keluar pada batu. Nabi Saleh doa pada Allah, keluar sungguh unta pada batu. Lepas tu tak nak beriman, apa jadi? Allah binasakan. Jadi kalau tak dapat mukjizat lagi bagus, tak adalah kita kata dibinasakan. Masa orang kafir musyrikin minta pada Nabi Muhammad 3 perkara. Buat Bukit Safa jadi emas, suruh malaikat turun berhadapan, menzahirkan muka berhadapan dengan kami. Yang ketiga, buat orang mati hidup balik. Ni permintaan mereka pada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad minta pada Allah agar Allah tunaikan permintaan. Allah hantar malaikat Jibril. Ceritanya dalam tafsir Ibnu Katsir dalam ayat surah Al-An'am. Malaikat Jibril kata, boleh, Allah boleh tunaikan permintaan kamu, tapi kalau lepas Allah tunjuk mukjizatnya mereka tak beriman juga, Allah akan binasakan mereka macam binasa umat sebelum. Maka Nabi kata, kalau macam tu, aku lebih memilih untuk tidak diturunkan mukjizat pada aku. Nabi sayang umat ni, kan? Nabi pilih agar Allah tak datangkan mukjizat tersebut. Sebab takut nanti kalau Allah datangkan mukjizat, tak beriman juga, habis umat Nabi dibinasakan. Oleh kerana itulah Nabi memilih untuk tak nak tunjuk mukjizat pada untuk tak nak menerima mukjizat tersebut daripada Allah Taala. Jadi ayat 37 surah Al-An'am ni nak beritahu, mereka duk minta mukjizat, tahu tak kesan dia apa dia? Kalau dah minta mukjizat, kalau Allah bagi tak beriman juga, mereka akan dibinasakan macam umat-umat sebelum. Jadi syukurlah mereka tak dapat tengok mukjizat yang mereka minta. Sebab kalau mereka dapat tengok, kalau beriman lepas tu okeylah. Kalau beriman lepas tu okeylah. Tapi kalau tak beriman, habis. Contoh, cerita ni The Last Supper kan, The Last Supper. Mengenai The Last Supper ni ada dua pendapat lah. Pendapat pertama mengatakan makanan tu tak turun. Pendapat kedua mengatakan makanan tu turun. Allah Ta'ala kata, nak Last Supper boleh. Aku boleh turunkan makanan daripada syurga untuk kamu. Tapi, siapa yang aku lepas turunkan Last Supper ni, dia tak nak beriman juga, aku akan azab dia dengan azab yang aku tak pernah azab mana-mana umat sebelum. Warning lah ni. Tolong baca boleh? Puan Sharifah Husna tolong baca. Muka surat 127 ayat 114 dan 115. 127 ayat atas sekali. 114 dan 115. Tolong baca. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, iaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadikan tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antara kamu setelah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam." Okay. Terima kasih Puan Sharifah Husna. Mengenai ini kita dah bincang. Ada pendapat mengatakan Allah turunkan. Lepas pada Allah turunkan, masih ada yang kafir juga. Yang kafir itu Allah buat jadi khizi. Allah buat jadi khizi. Ada pendapat mengatakan, orang-orang Hawariyun ni yang beriman dengan Nabi Isa kata, kalau macam tu tak payah. Kalau macam tu tak payahlah. Sebab apa? Kalau turun nanti ada di kalangan kita tak beriman, kena azab kita kena sekali. Jadi lebih baik tak payahlah. Ini dua pendapat lah mengenai tafsir ni. Okay, baik. Sama lah juga, orang kafir zaman Nabi Muhammad minta mukjizat, mereka tak tahu. Kalaulah Allah bagi mukjizat tapi tak beriman juga pada Allah, mereka akan kena azab terus, azab yang teruk pada masa itu. Jadi bahasa mudahnya kata, bersyukurlah Allah tak bagi mukjizat pada kamu masa itu. Okay. Cuma Allah sebut dalam ayat ni, Allah nak bagi hidayah pada seseorang bukan depend mukjizat. Maksud bukan depend mukjizat, siapa tengok mukjizat, dia dapat hidayah. Siapa tak tengok mukjizat, tak dapat hidayah. Bukan. Cuma Allah beritahu, Allah akan bagi hidayah pada orang yang nak kembali pada Allah. Okay, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadis kursi, Allah Ta'ala kata, Man atani shibran, ataituhu ba'an.
Wa man atani zira'an ataituhu ba'an. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ni, siapa yang sungguh-sungguh menuju kepada dia, dia akan balas lagi hebat pada itu. Dia akan balas lagi tinggi pada itu. Apa hadis itu berbunyi? Siapa yang datang kepada aku sejengkal, aku akan mendatanginya sehasta. Barang siapa mendatangi aku sehasta, aku akan mendatanginya sedepa. Pernah dengar hadis itu kan? Siapa yang datang padaku dengan berjalan, aku akan mendatanginya dengan berlari. Apa maksud Allah berjalan sehasta sedepa tu? Allah mana nak kira hasta depa macam manusia? Maksud hadis tu ialah siapa yang sungguh-sungguh nak kembali pada Allah, Allah lagi beria nak buat dia dekat dengan Allah. Itu maksud ayat. Jadi Allah kata Allah bagi hidayah pada orang yang nak kembali. Orang yang nak kembali pada Allah, walaupun dia tak tengok mukjizat, dia tetap akan beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak nak kembali pada Allah, walaupun dia tengok 100 mukjizat, 200 mukjizat, belum tentu dia akan beriman pada Allah, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa tugas kita hari ini? Tugas kita hari ini ialah pertama nak buat diri kita sendiri sentiasa nak kembali pada Allah. Waktu kita rajin dengar ceramah kat TV, dengar ceramah kat radio, kita rajin dengar tazkirah sebelum Jumaat, kan, masuk kelas agama, supaya perasaan nak kembali pada Allah tu sentiasa ada. Perasaan nak return, kepada Allah Ta'ala tu sentiasa ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita ada perasaan nak kembali pada Allah, nak dekat pada Allah, nak taubat dosa maksiat, Allah Ta'ala akan layan kita dengan layanan baik. Apa maksud layan kita dengan layanan baik? Allah Ta'ala akan temukan kita dengan suasana yang baik. Allah Ta'ala buat kita jumpa kawan-kawan yang baik. Allah Ta'ala buat kita berada dalam suasana yang bawa kita dekat pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ini pengalaman orang cerita kat saya. Bila kita ada perasaan nak kembali pada Allah, ada perasaan nak dekatkan diri dengan Allah, kan? Maka Allah Ta'ala akan temukan kita dengan majlis-majlis, dengan kawan-kawan, ataupun dengan ustaz-ustaz yang buat kita makin mudah dekat dengan Allah. Kita nak kembali pada Allah, kita nak cari guru mengaji Iqra, kita nak cari guru mengaji Quran, contohlah. Sebab kita nak kembali pada Allah ni. Aku ni umur dekat 60 dah, Quran tak pandai lagi, tak pernah khatam Quran lagi, rasa rugi dengan hidup aku ni. Tak pernah khatam Quran ni, nak cari guru mengaji lah, contoh. Contoh. Dia pun pergi masjid awal-awal sebelum solat Jumaat, dia dengar tazkirah pasal kepentingan belajar Quran. Jadi seolah-olah dia kata apa? Allahu Akbar. Ustaz yang ceramah tu seolah-olah tahu aku ni sedang nak mencari ilmu Quran. Aku ni nak cari guru ngaji Quran ni. Tapi hari ni aku pergi tazkirah kat solat Jumaat, sebelum solat Jumaat ni, ustaz tu seolah-olah tahu yang aku ni sedang nak cari guru mengaji. Dia ceramah ustaz tu hari ni sebelum solat Jumaat, dia cerita pasal kepentingan kehebatan Al-Quran. Walau ustaz tu kenal tak dia? Ustaz tu tak kenal pun dia. Ustaz tu tak tahu pun siapa nama dia. Tapi Allah yang ilhamkan ustaz tu untuk cakap tentang Al-Quran agar dia yang nak kembali pada Allah Ta'ala tadi semakin bersemangat nak mengaji Quran. Dia pun cari kat internet mana-mana, cari kat mana-mana, jumpa guru mengaji, Masya Allah. Jadi orang yang nak kembali pada Allah, Allah akan bagi hidayah, Allah akan bimbing dia menuju jalan-jalan kebaikan yang seterusnya. Siapa tak nak kembali pada Allah, walaupun Nabi depan mata dia, mukjizat depan mata dia, dia tetap tidak akan jadi orang baik. Oleh kerana itu, tugas kita hari ini, saya dah beritahu tadi, buat diri kita sentiasa nak kembali pada Allah. Yang kedua, encourage orang keliling kita, isteri, anak-anak, kawan baik, agar mereka juga ada perasaan nak kembali ke Allah. Macam mana nak bawa orang kembali pada Allah ni? Cerita akhirat, cerita syurga, cerita neraka, cerita preparation selepas mati. Itu semua cerita-cerita untuk bawa kita kembali pada Allah. Jadi orang yang nak kembali, Allah bagi hidayah. Orang yang tak nak kembali, biar dululah, buat dosa maksiat dulu, enjoy dulu, nanti kita taubat. Allah tak bagi hidayah pada orang. Ayat macam ni sama macam ayat dalam surah Syura, tak silap saya. Tolong baca dia. Puan Tamsiah Syekh tolong baca boleh? Puan Tamsiah tolong baca. Surah Syura, tak silap saya. Surah Syura, betul lah. Bukan surah Fussilat, surah Syura. Muka surat 484, puan. 484 ayat 13. 484 ayat 13.
Ada ke Puan Tamsiah Syuaib? Okey, baik. Puan Salasiah telah baca, boleh Puan Salasiah Abdul Murad telah baca. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nabi Nuh AS dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, iaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki ke atas agama tauhid dan memberi petunjuk buat orang yang kembali kepadanya. Poin ni lah sekali itulah. Terima kasih Puan. Allah memberi petunjuk kepada orang yang nak kembali pada Allah. Orang nak kembali pada Allah, Allah bagi petunjuk. Allah bagi hidayah. Allah akan buat dia jumpa orang baik-baik. Allah akan ketemukan dia dengan suasana yang baik-baik. Nak kembali. Tapi orang tak nak kembali, walaupun duduk kat Mekah. Duduk kat Mekah, sekitar Masjidil Haram tu belum buat pengajian agama. Dah lah pengajian agama banyak. Tempat terbaik lah tu. Tapi dia tak nak kembali pada Allah. Allah nak bagi raya pada dia. Tak ada. Allah nak bagi raya pada dia. Tak ada. Nah, ada orang nak kembali pada Allah, dia kata aku ni dah banyak kali berjalan luar negara. Aku ingat nak kembali pada Allah, nak pergi haji umrah lah tahun ni. Biarlah package mahal pun contoh. Jadi dia pun pergi haji pergi umrah tahun ni, dengan sebab pergi haji pergi umrah tahun ni dia duduk sebilik dengan orang baik. Kebetulan orang tu pula join kelas agama Masjid Negeri Shah Alam. Balik-balik orang tu ajak dia pergi kelas agama, Masya Allah. Bermula pada keinginan dia nak kembali pada Allah. Macam-macam kebaikan Allah pimpin dia lagi. Allah bagi dia lagi. Sekarang Masya Allah dah ada 7-8 kelas agama setiap minggu. Contoh. Allah boleh bagi. Dengan syarat dia nak kembali pada Allah. Orang yang tak nak kembali, walaupun duduk kat tempat baik, tak jadi apa juga. Jadi tugas kita nak bawa manusia kepada ada perasaan nak kembali pada Allah. Satu ayat lagi. Di siapakah orang yang selalu nak kembali pada Allah ni? Allazina, orang-orang yang, terjemah, allazina, orang-orang yang amanu beriman, dan tatma'inna menjadi tenang, tatma'innu menjadi tenang. Daripada perkataan tatma'innu ni keluar perkataan tumakninah, kan? Dalam rukun solat ada tumakninah. Inilah perkataan dia. Menjadi tenang, get satisfaction. Betul tak? Satisfaction, menjadi tenang. Qulubuhum, hati-hati mereka, dengan zikrillah, mengingati Allah. Ala ketahuilah, bizikrillah, dengan mengingati Allah. Bizikrillah, dengan mengingati Allah. Tatma'innu, menjadi tenang. Tatma'innu, menjadi tenang. Al-qulubu, hati-hati. Al-qulubu, hati-hati. Okey, tolong terjemahkan dia. Tuan Haji Aziz dah hari terjemahkan, Tuan Haji Aziz. Orang-orang yang beriman dan menjadi tenang, hati-hati mereka dengan mengingati Allah. Ketahuilah dengan mengingati Allah menjadi tenang hati-hati. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Aziz. Ayat ni bagus kita hafal. Ayat ni dan terjemahannya. Hari ni kenapa orang nak kaya? Kenapa orang nak glamour? Kenapa orang nak duit banyak? Masing-masing nak cari ketenangan. Bila aku kaya, duit aku banyak, aku boleh buat rumah tepi pantai. Hidup aku akan tenang. Bila aku kaya, duit aku banyak, aku boleh berjalan kulu-kilir mana aku nak berjalan. Hidup aku akan tenang. Bila aku kaya, aku tak serabut dengan hutang. Bila aku kaya, aku tak serabut dengan masalah kewangan. Hidup aku dah tenang. Masing-masing fikir itulah sumber ketenangan. Kaya, duit banyak, boleh berjalan, dapat pangkat tinggi. Baik, tak salah nak cari ketenangan. Memang Allah buat manusia ada hati, dan hati manusia semuanya berfikir nak cari ketenangan. Tak salah.
Yang salahnya apa dia? Yang salahnya adalah salah cara berfikir untuk dapat ketenangan. Itu yang salah. Yang salahnya ialah salah cara berfikir untuk dapat ketenangan. Tuan-tuan, orang kafir fikir nak dapat ketenangan kena berjalan seluruh dunia. Orang kafir. Orang kafir fikir nak dapat ketenangan kena kaya sekaya-kayanya. Itu salah ke kalau kita orang Islam nak jalan seluruh dunia? Salah ke kita orang Islam nak jadi kaya sekaya-kayanya? Tak salah langsung, tak berdosa langsung. Yang salahnya ialah bila orang Islam fikir itulah cara nak dapat ketenangan. Kena duit banyak boleh berjalan seluruh dunia. Kena kaya gila-gila, duit banyak boleh dapat ketenangan. Itu yang salah. Tuan-tuan, orang kafir dia nak tenang cara dia nak gembira cara dia nak enjoy cara dia, biarkan dia. Dia kafir. Orang Islam bukan tak boleh berjalan luar negara, banyak-banyak negara. Orang Islam bukan tak boleh duit banyak, boleh. Tapi orang Islam tak boleh kata itulah sumber ketenangan. No. Ni sumber ketenangan. Orang-orang yang beriman ni, hati mereka tenang, hati mereka satisfaction bila ingat Allah. Bila ingat Allah. Penutup ayat ni Allah kata, ketahuilah dengan ingat Allah hati boleh tenang. Dengan ingat Allah hati boleh tenang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketenangan ni milik siapa? Milik Allah. Ketenangan ni tempatnya kat mana? Kat hati. Hati milik Allah, perasaan milik Allah. Ada orang duduk dalam suasana yang sama, situasi yang sama, tapi tak ada ketenangan. Contoh, ni sekadar contoh. Anak orang kaya, setengah anak orang kaya, mak ayah kaya gila-gila. Anak ada 2 orang, 3 orang, 4 orang, tak kisahlah. Anak yang pertama ni, dia tak suka berjalan. Dia suka duduk rumah, tengok TV, main telefon. Tu tak suka berjalan, tak suka duduk kawan-kawan, tak suka lepak kawan-kawan. Jadi dia tenang duduk rumah tu. Dengan kekayaan dia, dengan kekayaan mak ayah dia, makan macam-macam ada. Rumah ada aircon, ada TV, segala-gala jenis ada semua kat rumah dia. Seronok dia rumah tu. Tapi adik dia, lelaki, suka berjalan, suka keluar lepak dengan kawan-kawan. Tapi mak ayah tak bagi. Mak ayah tak bagi keluar lepak dengan kawan-kawan. Mak ayah tak bagi berjalan dengan kawan-kawan. Contoh. Jadi oleh kerana tu, anak yang kedua tadi stres di rumah tersebut. Stres di rumah, lari dari rumah tersebut. Orang-orang miskin tengok, ya Allah ruginya dia ni duduk rumah kaya-kaya, rumah banglo besar-besar lagi. Aku duduk rumah flat atas sekali. Contoh, ini contoh. Pada India rumah flat. Kalau dapat rumah banglo macam tu, Allah seronoknya. Tuan-tuan, dua-dua beradik tadi duduk dalam rumah yang sama, suasana yang sama, mak ayah yang sama. Tapi seorang rasa gembira sangat, selesa sangat. Seorang rasa terseksa sangat perasaan dia. Apa saya nak beritahu? Dua-dua duduk tempat sama tapi perasaan tak sama. Ada mak ni, dia suka kelas mengaji agama, kelas pengajian agama. Dia kalau kita kuliah agama kat masjid mesti suka sangat mak dia. Satu hari suami dia tak boleh bawa suami dia ke ada urusan lain, maka dia minta anak lelaki dia teman. Dia minta anak lelaki dia teman pergi kelas mengaji agama kat masjid. Kelas pengajian agama kat masjid. Jadi anak lelaki ni dia pun masuklah juga dalam kelas tu. Yang mak dia ni suka pengajian agama. Duduk dalam kelas pengajian agama 2 jam. Rasa tenang sangat. Sedap-sedap, habis dah ustaz 2 jam. Habis dah ustaz 2 jam. Tapi anak dia ni, bila nak habis orang tua ni bersembang ni, bila nak habis lah kelas orang tua ni, nasihat malam aku hari ni kena ikut mak aku. Contoh. Dua-dua duduk tempat yang sama. Dua-dua duduk dalam suasana yang sama. Tapi seorang Allah bagi tenang, seorang Allah bagi sekabut. Betul kan? Nak cerita apa dia? Nak ceritanya kat sini ialah hati milik Allah. Hati milik Allah. Allah boleh ubah perasaan apa dia nak rasa. 2 orang anak, kematian ayah. Mak dah lama mati. 2 anak ni, 2 beradik, kematian seorang ayah. Seorang ni, dia sedih sangat sebab ayah dia mati. Seorang lagi dia gembira sangat sebab ayah dia mati. Tak sabar nak mewarisi harta mak ayah dia. Walhal dua-dua menghadapi kematian ayah. Suasana yang sama, situasi yang sama. Tapi hati boleh berbeza-beza. Kerana apa? Hati milik Allah, ketenangan milik Allah. Siapa Allah nak bagi? Allah bagi. Siapa Allah tak nak bagi, walaupun dia ada segala-galanya atas muka bumi ni, dia tak akan dapat ketenangan. Orang Islam hari ni salah dalam mencari ketenangan. Salah gaya berfikir dalam mencari ketenangan. Orang Islam fikir nak dapat ketenangan, kena kaya macam dia. Kena duit banyak macam dia.
Hujung tahun kena bercuti luar negara macam ni, baru dapat ketenangan. Habis tu orang Islam yang tak pernah bercuti luar negara tak tenang. Orang Islam yang tak ada duit nak bercuti luar negara tak tenang ke kita? Tak, salah fikir macam. Ya, pergi bercuti luar negara memang tenang, tapi kalau hari-hari di tempat sama tenang. Kali pertama pergi Langkawi memang tenang, seronok pertama pergi Langkawi. Tapi kalau hari-hari dapat pergi Langkawi, hari-hari duduk Langkawi, ketenangan tu dah tak rasa dah. Inilah duniawi. Tapi dengan ingat Allah, dengan habiskan masa zikir pada Allah, ingat Allah, Allah akan bagi ketenangan bertambah-tambah. Orang Islam hari ni, analogi untuk kita semua. Orang Islam hari ni, bagaikan seorang yang dahaga duduk depan laut. Bagaikan seorang yang dahaga duduk depan laut. Sebelah dia ada secawan air. Maka orang Islam ni dahaga, dia kata apa? Alah, air sebelah tangan aku, sebelah cawan aku, air secawan sebelah aku ni apa sangat? Air ni. Secawannya apa sangat? No, depan aku lautan no. Lautan tu baru betul boleh menghilangkan dahaga aku. Dia bagi minum air laut. Minum air laut, hilang tak dahaga? Tak hilang dahaga. Makin sakit tekuk ada ni. Mungkin kena minum lagi kot. Baru hilang dahaga. Minum lagi. Minum. Tak hilang dahaga juga. Tambah lagi kot supaya hilang dahaga. Tambah lagi tak hilang juga dahaga. Walhal, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah dia minum air sebelah dia tadi, tak perlu habis secawan pun. Setengah cawan pun dah cukup untuk hilangkan dahaga dia dan tidak akan beri kesan tak baik pada anak tekak dia. Apa saya nak sampaikan? Orang Islam ini ada agama. Agama yang bantu kita ingat Allah. Orang Islam ada semayang, orang Islam ada baca Quran, orang Islam ada zikir, orang Islam ada selawat, orang Islam ada istighfar. Itu semua amalan-amalan boleh buat ketenangan. Tapi orang Islam fikir apa? Orang Islam orang kafir biar, tapi kita tu dah ada kafir macam mana? Orang Islam fikir apa? Kena kaya macam dia, baru hidup aku bahagia, baru hidup aku tenang. Aku kena kaya macam dia, barulah hidup aku bahagia, barulah hidup aku tenang. Maka kerja sungguh-sungguh lagi. Tambah lagi pendapatan lebih untuk dapat kaya macam dia. Tengok-tengok dah kaya macam dia, tak tenang lagi. Dah kaya dah macam si fulan, tak tenang lagi hidup aku. Mungkin kena kaya lagi kot. Tambah lagi. Kerja lagi. Tambah lagi kerja lagi. Dah kaya macam tu tak tenang lagi. Sama macam orang minum air laut tadi lah. Minum sikit tak hilang dahaga, mungkin kena minum banyak sikit pun. Tuan-tuan, kalau dia dapat togok satu lautan pun belum tentu selesai masalah dahaga. Macam itulah juga tuan-tuan dan puan-puan, orang Islam, kalau dia fikir ketenangan dengan cari harta, ketenangan dengan banyak duit, sampai bila-bila pun takkan ketemu ketenangan. Tapi air sebelah dia yang dia secawan air dia pandang remeh tadi, air secawan sebelah dia yang dia pandang tak ada nilai tadi, itulah agama. Itulah amalan-amalan dalam agama yang kalau dia bawa dalam kehidupan dia akan dapat ketenangan. Kalau amalan agama yang kita pandang adalah jaga semayang, baca Quran, selawat, zikir, tasbih apa sangat, semua orang boleh buat. Tak, amalan tu kalau kita buat sungguh-sungguh dengan penuh penghayatan, itulah ketenangan. Itulah yang sahabat-sahabat rasa. Itulah sebabnya sahabat-sahabat ramai yang pilih nak semayang pada tidur. Sampai Nabi tegur, tidur pun kena juga untuk hak badan kamu. Sebab apa? Tenang. Orang pergi mancing, dia tidur 12 malam. Tak ada. Orang pergi mancing ni tidur 3-4 pagi. Feel mancing tu menyebabkan hilang rasa ngantuk. Tenang di dalam mancing. Macam itulah juga, orang tenang dalam ibadat ni pantang ada masa lapang. Pantang ada ruang kosong. Mesti nak penuhkan diri dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Di ketenangan bercakap pada diri kita, ketenangan milik Allah, Allah boleh bagi pada siapa Allah nak bagi. Kalau Allah tak nak bagi, dari siapa boleh bagi. Cuma Allah yang memiliki ketenangan berjanji nak bagi ketenangan pada orang yang ingat Allah. Ingat Allah, antaranya apa dia? Zikirlah. Antara ingat Allah apa dia? Baca Quran. Antara ingat Allah ialah duduk salam-salam. Ingat ancaman-ancaman Allah. Ingat offer-offer Allah tentang syurga. Ingat ancaman-ancaman Allah tentang neraka. Tu ingat Allah tu. Dia nak buat maksiat malam ni. Tapi dia ingat Allah Ta'ala marah ni. Allah Ta'ala tak suka ni. Allah Ta'ala tak redha kalau buat macam ni. Contoh. Ingat Allah tu. Itu semua memberi ketenangan. Orang kafir dia rasa nak ketenangan, buat sukan tu, buat sukan ni, macam-macam lah, buat benda-benda yang lasak luar, outdoor, indoor. Sebab dia rasa tu sumber ketenangan. Dia bagi masa banyak untuk benda tu. Tapi orang Islam, Allah dah sebut ketenangan sebenar adalah ingat Allah. Ketenangan sebenar ingat Allah. Jadi orang Islam susah kena ingat Allah, kena kaya dulu baru boleh ingat Allah. Kena duit banyak baru boleh ingat Allah. Kena dah ada jawatan besar baru boleh ingat Allah. Tak ada.
Kita sekarang ni, apa kita ada, apa kita dah ada, cukup. Bagi masa ingat Allah banyak-banyak. InsyaAllah Allah akan beri ketenangan dalam kehidupan kita. Nak tenang, bukan cari duit banyak. Nak tenang, bukan cari pangkat lagi tinggi. Nak tenang, bukan cari harta lagi banyak. Nak tenang, bagi masa untuk ingat Allah lagi banyak. Allah sebut, ala, ketahuilah, dengar betul-betul, benda penting nak beritahu ni. Hanya dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang. Orang Islam cari selain ingat Allah untuk cari ketenangan, takkan jumpa. Sama macam orang yang dahaga minum air laut tadi. Dia takkan hilang masalah dahaga, bahkan bertambah lagi masalah-masalah lain dalam kehidupan dia. Saya ulang balik, tak salah orang Islam nak kaya gila-gila. Tak salah orang Islam nak travel satu dunia dalam masa setahun, contohlah duit banyak sangat, tak salah. Tapi kalau dia yakin itulah sumber ketenangan, itulah sebab ketenangan, maka dia silap. Orang Islam tu silap dalam gaya berfikir. Sumber ketenangan, inilah ayat dia. Kalau lah nak tenang kena kaya, kalau lah nak tenang kena duit banyak, boleh bercuti luar negara tiap-tiap bulan baru dapat ketenangan. Tak adil lah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak adil lah. Kenapa orang kaya je lah dapat ketenangan kalau macam tu? Orang miskin macam kita cukup-cukup duit, B40, B50, B60, tak tahulah B apa lagi contoh. Yang nak bercuti bukan sekadar luar negara je jauh, Indonesia pun tak pernah pergi lagi. Contoh. Punyalah tak ada duit, contoh. Jadi kalau lah kaya je boleh dapat ketenangan, kaya boleh berjalan luar negara jauh-jauh boleh dapat ketenangan, tak adil dah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak adil. Kenapa orang miskin macam kita tak boleh dapat ketenangan? Allah Maha Adil. Ketenangan Allah nak bagi, Allah tak kata kena kaya, ingat Allah baru tenang. Kalau miskin, ingat Allah tak tenang. Tak ada. Kena berjalan luar negara 5-6 tempat, ingat Allah baru tenang. Kalau tak berjalan luar negara, ingat Allah saja tak tenang. Tak ada pun Allah sebut macam tu. Allah sebut ingat Allah. Maksudnya kamu miskin, ingat Allah, kamu dapat ketenangan. Kamu kaya, kamu ingat Allah, kamu dapat ketenangan. Kamu ada pangkat, ada kedudukan, ingat Allah, kamu dapat ketenangan. Kamu tak ada pangkat, tak ada kedudukan, seorang pun tak kenal kamu, tapi kamu ingat Allah, kamu dapat ketenangan. Ketahuilah, hanya. Bila sebut bizikrillah kat sini, maksudnya beri makna hanya. Ada tak di kalangan tuan-tuan? Dalam ayat ni sebenarnya, saya lupa nak terangkan. Boleh tak kalau terbalikkan? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kita terbalikkan. Ala tatma'innul qulub bizikrillah. Ketahuilah, hati jadi tenang dengan ingat Allah. Macam inilah saya tulis kat skrin. Inilah ayat ni last. Ayat ni berbunyi, part terakhir tu, bizikrillah, ni kan ayat terakhir, tatma'innul qulub, ta, mim, nun, al-qulub. Okey. Saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak kalau saya terjemah ni dulu? Barulah terjemah ni. Jadi macam mana bunyi dia? Hati akan jadi tenang dengan ingat Allah. Betul ke salah makna dia? Sama ke berbeza? Sekarang ni punya terjemah, dengan dengan zikrillah mengingati Allah. Sekarang ni terjemah dia, dengan mengingati Allah akan menjadi tenang hati-hati. Kalau saya terbalikkan, hati-hati akan menjadi tenang dengan mengingati Allah. Sama ke berbeza makna dia? Tuan-tuan dan puan-puan, cuba jawab. Sama Ustaz. Tapi Sama, tadi ilah tu Saya sama Ustaz. sama. Kan tak ada ilah, ala tu. Sama je ala ni. Oh. Jadi terjemah dia, ala ketahuilah, no. Ketahuilah dengan mengingati Allah hati akan jadi tenang. Kalau saya terbalikkan, ala ketahuilah hati jadi tenang dengan ingat Allah. Sama je kan maknanya, betul kan? Ya. Yes, alhamdulillah. Terima kasih atas jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi Allah sebut bizikrillah dulu, baru tatma'inna ni kat belakang nak tunjuk apa dia? Takhsis. Bahasa Arab panggil takhsis. Apa makna takhsis? Pengkhususan. Apa makna pengkhususan? Hanya senya ingat Allah, hati jadi tenang. Tak adalah kata hanya senya ingat Allah dalam masa sama kena kaya. Dalam masa yang sama kena duit banyak, boleh travel luar negara tiap-tiap bulan, baru jadi tenang. Tak ada. Tuan-tuan, siapa dalam terjemah dia ada hanya? Beritahu. Ada hanya, saya nak perkataan hanya tu. Jadi, kalau bahasa Arab, tuan-tuan kejap. Kalau kita terjemah yang ni dulu, dalam sudut bahasa Arab, terjemah yang ni dulu, baru terjemah yang ni, tak boleh terjemah hanya. Jadi, terjemah macam mana? Ketahuilah, Ustaz. hati Hanya. jadi tenang dengan ingat Allah.
Maknanya Ustaz. apa? Ya. Ada hanya saya punya. Ingatlah hanya dengan mengingati Allah. Orang lain ada tak? Terima kasih Puan Sharifah Husna. Orang lain ada tak hanya? Orang lain ada tak terjemahannya kat situ? Saya punya ada juga. Okey, Alhamdulillah Puan Izawani ada. Puan Maisarah ada. Okey, baik. Siapa yang terjemah dia ada hanya, tu terjemah paling tepat. Itu terjemah paling tepat. Hanya tu paling tepat. Sebab apa? Sebab tu mula yang ni dulu. Baru yang ni. Kalau perkataan ni duduk dulu, yang ni kita kedepankan baru yang ni, tak boleh letak hanya. Sebab tu dalam surah Fatihah, Iyaka na'budu. Kalau terbalikkan boleh tak? Na'budu iyaka. Boleh je. Kami sembah engkau. Ataupun hanya pada kau kami sembah. Boleh je. Tapi bila perkataan Allah duduk dulu, baru sembah nak beritahu, kami hanya sembah Allah sahaja. Kalau ayat tu, na'budu iyaka, kami sembah engkau, maknanya apa dia? Selain kau kami sembah juga. Kami sembah engkau, ya. Tapi dalam masa yang sama, selain kau kami sembah juga. So dalam ayat ni, bila Allah Ta'ala sebut, ala bizikrillah, nak beritahu, hanya dengan mengingati Allah, hati jadi tenang. Kalaulah ni duduk depan, tengok kat skrin, tatma'innul qulub duduk depan, baru bizikrillah maksudnya macam ni. Hati boleh jadi tenang dengan ingat Allah, tapi dalam masa yang sama, buat benda lain boleh jadi tenang juga. Cari duit lebih, berjalan luar negara tiap-tiap bulan, beli kereta mahal tiap-tiap bulan, tak apa lagi. Beli motor baru tiap-tiap bulan, contohlah. Jadi bila perkataan bizikrillah duduk depan nak beritahu, carilah benda lain untuk dapat ketenangan. Buatlah benda lain untuk dapat ketenangan, memang tak cukup. Tu point. Maksudnya, hanya satu cara je untuk dapat ketenangan, ingat Allah. Okey, jelas ya? Ini kita panggil bukan saja-saja benda ni duduk depan, bukan saja-saja benda ni duduk belakang. Dia panggil takhsis, pengkhususan. Contoh satu ayat lagi, pasal ni lah, pasal. Tolong baca dia boleh. Puan Maisarah Mokhtar, surah Al-Mudassir, depan belakang nak beritahu. Bukan saja-saja depan belakang. Muka surat 575, Puan Maisarah, 575 ayat 3. 575 okey. 575 ayat 3. Dan okey, dan agungkanlah Tuhanmu, ayat 3. Okey. Tu dia pendek. Terima kasih puan. Agungkanlah Tuhanmu. Kalau word dia wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu kamu besarkanlah. Dari sudut terjemah tadi tak salah bahasa Melayu, biarlah. Cuma sudut terjemah tu, perkataan agungkanlah dulu baru Tuhanmu. Dari sudut terjemah. Betul kan? Dari sudut bahasa Arab, Tuhanmu dulu baru agungkan. Perkataan Tuhanmu dulu datang baru agungkan. Bukan agungkan dulu baru Tuhanmu. Jadi depan belakang tu ingat saja-saja. Bahasa Melayu tak ada apa beza. Bahasa Melayu sebab tu dia terjemah. Bahasa Melayu sebab tu terjemah dia. Dan agungkanlah Tuhanmu. Bahasa Melayu. Agungkanlah Tuhanmu ataupun Tuhanmu agungkanlah. Sama je bahasa Melayu. Dua-dua sama. Tapi dari sudut bahasa Arab, bila Allah Ta'ala kedepankan nama Allah dulu baru agungkan, nak beritahu apa dia? Tuhanmu agungkanlah, maksudnya agungkanlah Tuhanmu sahaja. Jangan agungkan Tuhanmu dalam masa yang sama, Tuhan tu pun kamu agungkan. Berhala tu pun kamu agungkan. Tokoh ni pun kamu agungkan. Tak boleh. Jadi perkataan Allah di depan, agungkan di belakang nak beritahu, kamu hanya kena agungkan Allah sahaja. Okay, ini salah satu contoh nak beritahu takhsis lah, depan belakang. So ayat sekarang pengajaran dia, nak dapat ketenangan tuan-tuan, apa doa Nabi ajar? Orang nak makan, baca doa makan, orang ingat Allah. Orang nak tidur lagi, kita buat adab tidur yang Nabi ajar, baca doa tidur, tasbih sebelum tidur, tu ingat Allah. Buat benda tu hari-hari dengan penuh penghayatan, insya-Allah kita akan dapat ketenangan. Biarlah kawan kita tu, kawan kita baru siap 5 tahun. Aku dah 15 tahun pakai kereta ni, tak ada masalah, tenang je hidup aku. Biarlah orang naik pangkat tiap-tiap tahun, aku tak naik pangkat pun, tak apa, tak ada masalah, aku tenang dengan anak isteri aku. Berapa ramai orang yang duit banyak, kaya, bercerai-berai, hancur lebur keluarga, contohlah, bukan doa buruk, tak. Kenapa? Kekayaan, duit banyak, tidak ada jaminan ketenangan. Jadi keluarga yang tenang, tahu tak keluarga mana? Keluarga yang suami isterinya, anak-anaknya berlumba-lumba mengingati Allah, itulah keluarga yang tenang. Okey, berhenti sini dulu. Minggu depan kita sambung lagi, insya-Allah. Minggu depan tak raya lagi. Apa yang baik pada Allah SWT, apa tak baik daripada kekurangan kelemahan saya,
minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafaatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz saya dulu masa dia mengajar, dia kata apa? Tulis ayat ni kat pintu rumah. Tulis ayat ni kat dalam kereta. Bukan Nabi ajar, bukan Nabi suruh buat pintu rumah dalam kereta. Nak beri motivasi pada diri kita sendiri. Bahawasanya aku kerjalah cari banyak mana pun. Aku kerjalah cari rezeki banyak mana pun. Ketenangan tetap kena ingat Allah. Bukan duit banyak lagi tenang. Bukan kita tulis nak tunjuk pada orang, tak. Kita tulis kat pintu bilik, tulis dekat ceiling tempat tidur, tulis kat tempat nak masuk kereta, supaya hari-hari kita tengok ayat ni, hari-hari kita ingat ayat ni. Buat kat telefon kita, lepas kita lock screen, keluar ayat ni. Boleh? Tujuannya boleh? Kita nak bagi ingat diri kita bahawasanya ingat Allah jamin ketenangan. Tak ingat Allah, kaya macam mana sekalipun, Allah tak akan beri ketenangan. Okey, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua, sama-sama. Terima kasih Ustaz.